panggil Cik Ali, tiba-tiba Prof asyik panggil Abang Ali kan, dia jadi Abang Ali. Pakai orang lama. Dia automatik terkeluar sendiri. Jadi rasa mesra pula. Itu yang paling selesa dan paling sesuai kan bila terkeluar sendiri kan. Cik Hafizul juga, Mama kasih juga special untuk Prof Aziz lah. Yana sebenarnya nak ucapkan selamat Hari Guru juga. Antara guru-guru yang sangat kejap tersemat di hati dan sanubari lah gitu. Maksudnya ilmu yang kita belajar, yang kita boleh apply, dan apply tu bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita sayang lah. So macam ilmu tu satu yang boleh di-apply direct. Yana kalau kata dari segi application ilmu kan, ada satu hari sebelum hari raya tu Yana bawa kereta lah, kita nak pergi macam-macam lah nak beli kan. Yana lalu belakang kereta tu tengah parking, Yana lalu belakang biasa je lah. Dia keluar laju sikit lagi nak kena, Yana pun bersirak marah dia kan. Yana tengok balik dia, lepas tu datang kesedaran tu yang cakap, oh dia mungkin tak perasan, dia pun mungkin nak cepat macam kita nak cepat. Jadi ni Yana cool down, dia nak doakan, ya Allah biarlah mudah perjalanan dia, biarlah semua selamat, biarlah semua Lepas tu Yana balik tu, Yana teringat kat Prof, kata ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita boleh apply dalam kehidupan kita. Dia Yana mengharapkan ilmu yang bermanfaat yang kita apply tu sebenarnya ialah pusingan rahmatan lil alamin tu kan. Konsepnya rahmat yang kita dapat tu dan diputarkan, dipusingkan, dan rahmat itu kembali kepada cikgu yang mengajar. Memang ilmu itu dari Allah, tapi cikgu yang mengajar tu yang Allah ilhamkan dia ilmu dan kita terima ilmu tu dan kita amalkan. So pusingan itu sebenarnya sangat harmoni dan sangat best. Itulah hikmah rahmatan lil alamin yang Allah bagilah yang rasa. Itulah dari ada banyak argument yang Yana NLP yang nak tebal juga sebenarnya. So kita apply NLP juga, apply semua lah apa yang kita belajar. Yana nampak synchronize ilmu itu sangat best. Synchronize ilmu itu sangat best. Dan yang penting kita apply dan kita kembalikan semua kesyukuran kita dapat ilmu tu pada Allah. Itu ultimate lah. Yana nak mohon maaf juga salah silap Yana kalau ada dengan semua kawan-kawan dekat sini. Dia ni nampak macam ni, dia budak nakal juga sebenarnya. Nakal-nakal tu yang seronok kan Bali kan. Ceria. Budak nakal juga sebenarnya. Lepas tu tak, Yana dekat Niat, majoritinya budak klien Yana, student Yana majoriti lelaki. Tak pun majoriti lelaki sebab diorang belajar repair kapal terbang, repair helikopter kan. Cuma di unit KL tu Yana ada taska. So kita approach dengan budak taska kan macam budak-budak. Kita kena jadi budak untuk repo, matching mirroring dengan kanak-kanak kan. Yana apply NLP juga dalam taska dengan teacher, dengan parents semua. So itu yang jadi kadang kita macam terikut budak-budak macam kita lah. Caranya lebih kurang macam ni. Okey lah, itu saja dari Yana. Kita pass lah. Nanti kalau ada nak tambah lagi, kita tambah lah. Okey, kita pass pada sebelah kanan Yana ada Wali. Sila Wali. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Thank you kepada Chairman lah. Sebenarnya Chairman punya inisiatif ini very good inisiatif as startup. Okay. Jadi sebab kita boleh share, tambah sekarang ni kita dalam keadaan rakyat Malaysia sekarang stres. Kalau kita pergi Facebook tu tak ada cerita lain. Kita tak boleh keluar rumah, raya dalam rumah, kemudian Israel serang Hamas lah Israel. Itu pattern yang saya nampak dalam media lah. Jadi oleh kerana kita ada ilmu CBT, ilmu itu akan mengingatkan kita. Saya teringat Prof cakap damaikan. Bila saya dengar Prof cakap damaikan, jadi kita pun rasa
tenang lah. Memang kita stres. Memang kita stres, tapi stres kita apa kita boleh buat. Jadi kita buat apa yang kita mampu. Okay, kita berdoa ke. Jadi banyak pattern yang saya tengok dalam FB, dalam WhatsApp tu. Jadi pemikiran dia orang tu masuk dalam pemikiran kita. Walaupun kita kata benda tu tak masuk dalam pikiran kita, tapi masuk. Okay? Cuma bila kita seorang-seorang kita macam saya dengar Prof cakap damaikan. Jadi itu yang kita jadi mengingatkan diri kita. Jadi dalam keadaan macam ini, jadi sebenarnya kita ada alternatif kan. Bila kita think positif, tak apalah, tak boleh keluar rumah, kita boleh ber-Zoom, boleh Google Maps, sampai tak larat nombor nanti. Betul tak? Lagi satu, saya bayangkan kita tak akan jumpa lagi dah keadaan bila kita keluar daripada rumah, kereta tak ada, orang tak ada, kita seorang-seorang dekat tepi pantai. Agak-agaknya kita jumpa tak lepas ni? Kita akan jumpa, jadi kita nikmatilah. Sebab tu saya suka konsep here and now. Bila saya duduk dalam here and now, saya lupa semua saya punya masalah. Kalau bidang agama ni dia panggil Zouk tau. Ya, tidak ada masa lepas, tidak ada masa silam. Dan dia menghayati here and now tu dia rasa macam Zouk nikmat kan? Zouk. Dan dia orang kata zuhud lah, dia sampai level kalau dalam agama ni hakikat makrifat lah kan. So bila saya duduk here and now, saya terlalu asyik. Walaupun saya tak ada kerja sejak bulan 10. Okay. To tell you the truth, saya survive dengan duit Aisina dia, tapi saya enjoy. Kenapa? Masa saya kerja dulu, dalam projek dulu, hari-hari saya kerja. Hari Ahad saja saya tak kerja. Jadi dalam masa 2 tahun tu, saya terlintas pada fikiran saya. Saya cakap, bagusnya kalau aku boleh berpencen awal. Bagusnya kalau aku dapat duit KWSP. Cepat sikit, tak payah tunggu umur 55. Jadi ini yang saya dapat sekarang. Saya belum 55 lagi, tapi saya dah dapat duit. Jadi saya nikmati. Dan saya ada masa dengan keluarga saya ada masa nak pergi ke sana ke sini. Jadi saya, and now saya tu saya rasa terlalu syok. Bukan kerana duit, bukan kerana, dan itulah sebenarnya jutawan bagi diri kita. Jutawan bagi maksud saya, bila kita nikmati masa tu, jadi kitalah jutawan kerana kita ada masa apa yang kita nak buat, kita ada masa bersama dengan orang yang kita rapat. Jadi kita ada masa untuk kita berfikir dengan cara kita sendiri. Kalau tidak, kita sibuk dengan bos punya assignment. Bos itulah, bos inilah, minta cuti tak dapat. Jadi memang saya betul-betul nikmati. Saya letak kat situ action, time and space. Jadi saya syok. Jadi syok ni dia diri kita, perasaan kita damai, tenang, rasa macam tu. Dan kita punya kreativiti tu jadi makin bertambah. Jadi itu sebab tu bila saya jumpa dengan ilmu Neo CBT ni, saya rasa terlalu seronok sebab saya boleh bercakap tentang psikologi ke motivasi ke dalam term psikologi, tapi saya olahkan dari sudut pengalaman saya, tapi tak lagi daripada apa yang Prof cakap lah. Dan bila saya tengok kawan-kawan yang background yang berbeza, saya tengok macam behavior seorang psikologis. Saya bayangkan dia kerja 10 tahun, 20 tahun, duduk dekat universiti, berhadapan dengan student. Jadi orang macam ni, dia pakar dalam bidang dia, berhadapan dengan manusia yang berbagai. Macam kita tak, macam saya, kita tak akan jumpa kes yang anak kena roboh dengan ayah. Saya dengar pun sedih kok. Anak saudara kena roboh dengan pak saudara. Jadi seorang psikologi, dia tahu cerita ini, dan bagi kita tak tahu. Pasal kita sibuk dengan ilmu engineering kita, ilmu proses kita, temperature berapa, pressure berapa, produk tu dalam bentuk liquid ke, solid ke. Sebab tu saya rasa bersyukur sangat, dan memang saya nikmati dalam setiap masa. Dan tu yang saya faham lah, bila Prof cakap here and now tu, jadi
benda tu confirmkan balik apa saya punya understanding. Sebelum tu perasaan tu dah ada sebab saya nampak orang punya perkataan the power of now. Jadi the power of now ni yang saya faham dulu. Term tu term orang lain tapi kita faham daripada kita. Contohnya kan, kita bawa kereta, tiba-tiba kita terasa nak makan mi goreng mamak. Kita ada duit, kita ada masa. Nak kita punya inner calling tu nak makan mi goreng mamak, entah macam mana tiba-tiba. Jadi itu dikata melayan perasaan. Jadi here and now maksudnya kita ada lain sangkut sikit. Seronok dengar cerita Abang Ali ni. Banyak ilmu tu. Untuk membeli sangkut sikit tadi. Tak ada vlog. Jadi saya pula sebab saya ni, kita ni orang sebenarnya orang, yalah saya selalu sebut engineering, matematik, sains. Jadi kita expresskan psikologi ni dalam bentuk matematik kita. Macam saya suka matematik kan, saya suka tengok graf. X dengan Y, kita tengok graf kan. X tu masa. Y tu kita punya gaji. Okay. Tahun 1980 gaji kita berapa, tahun 90 gaji kita berapa, tahun 2000. Jadi kita sebenarnya bergerak, tetapi kita letak satu lagi Y punya dimensi, 3 dimension. Jadi saya letak action, perilaku dalam ruang dan masa. Jadi kita ni sebenarnya adalah satu titik. Sama dengan elektron yang bergerak yang menghasilkan elektrik. Dan kita ni tidak ada apa-apa. Dan kalau kita tengok Arumi dia punya perkataan, dia kata we are only a dust in universe. Jadi bila kita menghayati itu, kita rasa diri kita ni memang terlalu kecil. Kita hanyalah elektron. Dan kita, macam Prof cakap, kefitrahan. Dan inilah kefitrahan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita akan tenggelam lagi dengan khayalan, halusinasi ke apa ke, daydreamer ke. Tapi dengan ada alasan macam saya kan, saya cakap kita datang daripada ibu bapa. Kenapa datang daripada ibu bapa? Kerana ibu sayang ayah, ayah sayang ibu, jadilah kita. Ibu datang daripada datuk dengan nenek sayang, jadilah kita. Jadi kejadian manusia ini sebenarnya datang daripada perasaan kasih dan sayang. Kalau tak ada kasih dan sayang, kita tak ada. Dan kita adalah manusia pilihan. Sebab kita punya benih tu ada 1 juta. Yang jadi seorang je. Mungkin jadi kembar, 2, jadi 3. Tapi maksudnya hidup ni terlalu nikmat. Jadi kalau kita faham benda-benda macam ni, memanglah kita ada masalah kewangan ke, career ke, relationship ke. Tapi kalau kita faham, duduk di sini, jadi kita rasa nikmat. Macam saya kan, saya dah lalu kesusahan. Jadi bila orang berjumpa dengan saya, orang bertanya, saya cakap apa yang awak lalu, saya dah lalu. Semalam ada kes. Budak ni dia cakap dia gila. Saya tanya dia lah, dia gila macam mana? Dia lah, dia cakap dia marah Israel, dia nak perang, dia nak belajar ilmu, nak tembak-tembak apa semua. Saya cakap dengan dia, saya pernah 2 kali gila. Tahun 1992. Alah, cerita tengah best ni. Saya 2 kali gila. Jadi saya tahu gila tu macam mana saya cakap. Tapi saya cakap memang berlaku. Kesusahan yang berlaku pada kita tu sebenarnya ada hikmah dia. Sebab nanti ada hamba-hamba Allah akan datang. Dan oleh kerana kita dah rasa benda ni, jadi benda tu kita boleh bagi dia guide lah. Jadi itulah yang saya faham. Maka saya ucapkan selamat hari raya pada semula. Okay, nanti kita sambung lagi lah lepas ni. Macam mana Abang Ali bantu pemuda yang kata dia gila tu? Okay, dia sekarang duduk, ni semua kawan-kawan dalam grup WhatsApp. Okay. Dia sekarang duduk di hospital Seremban. Budaknya baik, dia bagi gambar dia dengan mak dia. Dan dia juga ada masalah penyakit kulit. Okay, saya cakap macam ni, InsyaAllah saya dah lalu apa yang awak lalu. Kita boleh bercerita, saya duduk di Melaka, awak di Seremban.
Jadi kalau kita ada masa nanti kita boleh bersembang. Itu yang saya mampu boleh buat lah. Jadi kalau nak detail nanti kita buat kita buat sesi macam ni lah. Person to person. Tapi saya bersyukur kerana apa yang saya lalui dulu tu saya boleh guna untuk orang lain. Dan harap-harap boleh bagi dia ketenangan lah. Ada yang lagi kes sebelum ni, kes satu orang ni yang macam kes Cik Bizo jugalah. Orang ni dia kelar tangan. Sian. Ada orang beritahu saya lah, dia kata Ali ada orang ni kawan dia, tangan dia berkelar. Saya tanya pasal apa pula. Saya pun teringat kes Cik Bizo ni. Saya kata macam mana boleh dia ni sebenarnya dia dah makan ubat, dia cakap sekretaris. Dah macam mana makan ubat pun dah tak boleh pergi, dah terlalu akar dah singkat, jadi dia kelar tangan dia. Saya cakap tak apalah, insyaAllah kalau boleh saya jumpa, saya nak jumpa nanti awak tu lah. Jadi ilmu Neo CBT ni bagi saya adalah satu ilmu yang saya rasa macam dia on time datang. Ya. Jadi kalau saya tak ada ilmu CBT ni dengan perkongsian Cik Bizo tu, saya tak faham juga kenapa lah orang kelar tangan kan. Rupanya dia macam ke Cik Bizo dia berkongsi mak yang dia tak ada ke masalah keluarga, stres. Jadi itu bagusnya tim kita ni pasal experience masing-masing kita boleh share. Kalau macam prof lagi lah, banyak prof duduk kat universiti, banyak mana student, banyak mana pencara. Jadi semua kena ambil tahu lah dari segi kemanusiaan ya, perasaan. Mahyana apa banyak kes tu, nanti boleh share sikit-sikit dalam grup kan. Bulan cerita kes saya nak ada cerita saya macam-macam. Tak apa, kita boleh share. Itu bagus kita ada tim ni. Kalau kita nak panggil Cik Bizo ke saya ke yang mana-mana yang boleh kita share lah. InsyaAllah kita bantu. Saya sekarang di Melaka, okey. Tiba-tiba ada satu kawan, dia cakap Ali ada tempat untuk disewa. Saya memang cari tempat pun sebab saya fikir saya kena ada tempat. Maksudnya kalau orang nak jumpa saya, jumpa dekat office, di formal sikit lah. Jadi saya tak tahulah benda ni dorongan ke apa ke. Jadi saya dalam proses ada office, saya ada bilik saya sendiri dekat Bandar Melaka tu. Tampaknya memang strategi dekat Geraha Maju tu, dekat ni Prof, dekat Universiti UiTM Bandaraya. Yep, strategik tu. Dan ada pejabat kerajaan kat situ. Jadi saya pun terkejut juga tiba-tiba kata ada orang offer. Sebab naluri saya memang begitulah, sebab sekarang ni saya dah tak kerja. Maksud tak kerja tu, saya tak kerja sebagai kerja saya yang sebelum ni. Selepas kontrak saya habis dengan syarikat, projek pun dah habis. Jadi buat masa ni saya belajar je lah, belajar kelas, masuk kelas tu banyak. Tapi diri saya behave. Maksudnya saya restructure saya punya behavior. Macam mana saya restructure, pukul 9 sebelum pukul 9 mesti saya siram pokok. Pukul 4 petang saya siram pokok. Jadi saya ada behavior yang saya disiplinkan supaya saya tak deviate daripada normal saya yang sebelum ni. Sebelum ni saya 7.30 dah ada tempat kerja, 5.30 baru balik, 6.30 baru balik rumah. 2 tahun punya pattern. Tapi pattern tu sekarang saya dah ubah dan bagusnya sekarang ni saya berkomunikasi dengan benda yang tak boleh bercakap. Saya berkomunikasi dengan pokok. Pokok tak boleh bercakap. Tapi saya tahu bahasa dia. Saya berkomunikasi dengan kucing, saya berkomunikasi dengan burung. Dia cakap juga, Abang Ali tak faham. Betul. Saya kata dia mesti cakap juga tu. Dia kata Abang Ali tak faham dia cakap, dia pun tak. Betul sebab itu dia tak boleh bercakap, tapi kita punya naluri dia macam ni Prof. Kalau Prof belanja saya makan kat kedai, jadi sama juga dengan pokok. Baiknya orang ni pukul 9 pagi, pukul 8 pagi dia siram aku. Kalau tidak aku panas tak cukup air. Kucing pula bagus belum orang ni. Aku pukul 7 pagi dia dah bagi aku. Jadi saya ni sentiasa, maksudnya kita kena bergerak. Behavior berubah, pemikiran berubah. Kognitif berubah, behavior berubah.
Dan betul-betul ni OCPT dah lah tu. Iyalah. So kita dengan behavior restructuring kan, betul-betul ni OCPT lah. Kita pun sama lah lepas ni. Nora Adib, pukul 4.30 kita kena siram pokok bunga. Pukul 8.30 kena cakap dengan pokok. Jadi sebab tu bila orang macam saya nampak behavior saya berkebun. Okay, behavior Y lah, koordinat Y satu. Masa saya pukul 4 di lokasi saya di Melaka. Jadi tapi macam Prof mungkin dekat Tanjung Maling. Dia punya aktiviti mengajar, lokasi dia Tanjung Maling, masa dia pukul 4 mungkin dia mengajar. Jadi kita ni ibarat elektron yang bergerak dalam ruang dan masa. Dan tempoh masa ni yang kita datang ni hanya pinjaman saja buat sementara. Satu masa kita akan pergi. Jadi kita ni hanya amanah duduk di sini. Perjalanan kita ni jauh. Tadi ada orang hantar kat saya, dia hantar gambar kumbur mak ayah dia. Dia kata, Ali, tinggi-tinggi mana kita pun, kita akan duduk kat dalam. Saya kata memanglah duduk kat dalam, awak nanti akan jadi baja kompos. So saya cakap, yang duduk kat dalam tu hanya jasad. Roh kita tak duduk kat situ. Jadi kalau kita punya behavior dalam ruang dan masa sentiasa tepat, sentiasa betul, itulah diri kita sebenarnya. Dan ini yang saya selalu tenangkan mak saya lah. Semua orang takut dengan kematian. Tapi saya olahkan, saya nak bagi mak kita, kalau kita cerita benda yang terlalu sophisticated, terlalu panjang, jadi dia tak faham. Jadi saya cakap, mak, saya pun nanti mati juga. Macam mana lah mak? Kalau mak tengok TV pukul 10 tidur, pukul 10.30, pukul 10 tengok TV, kita hantu. Apa akan berlaku pada mak nanti? Dia cakap nanti mimpi hantu lah. Okay, kalau mak tengok cerita bagus-bagus, tengok cerita raja-raja duduk dalam istana, makan sedap-sedap. Jadi saya cakap itulah kehidupan kita. Jadi kita susun diri kita, behavior, time dengan space ni mengikut kefitrahan. Dan itulah kita nanti. Ni saya bukannya seorang ustaz. Kalau ustaz dia akan baca ayat tu, surah ni. Ini cuma dari segi pandangan saya lah. Kalau kita nak detailkan lagi yang mana ada ustazah ke ustaz ke, nanti dia tambahlah ayat berapa, surah berapa. Tapi saya terlalu syok dan saya tak segan-segan lah. Saya Alah Bang Ali. Bang Ali sangkut lagi. Apa tu? Puan Nora Adib rasa tak apa yang dirasai oleh Abang Ali tu? Mungkin dia ada belief dia sendiri, ada agama dia sendiri, agama dia, semua agama betul. Tetapi betul bagi orang Lain Abang Ali lain berapa bagus lah. Islam spirituality, bila macam saya seorang petani berkebun, saya cakap benih ni dia tak kira kita Cina ke India ke Melayu ke Islam ke Kristian. Kalau kau siram aku, kau bagi aku badil, aku tumbuh. Aku tak kisahlah kau agama apa. Dan buah yang ku hasilkan ni kau boleh makan. Betul tak? Jadi kefitrahan kan. Jadi itu bagi saya spirituality. Religiosity ni dia dah jadi macam selamat datang Dr. Wan Rosni. Religiosity ni dia jadi confine. Kerana aku Islam, kau Yahudi, kita berperang. Sedangkan sejarah zaman Rasulullah itu, orang Yahudi sebenarnya dia kenal Rasulullah sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Sebab dia nampak Nabi berjalan, kemudian terdengar padang pasir, dia nampak awan linturan Nabi. Jadi Yahudi sebentar orang ni adalah Nabi. Tapi kita kena bezakan. Kejahatan ni dia tak ke bangsa, dia tak ke agama. Kalau jahat, tak jahat. Betul tak? Jadi bagi saya itu spirituality. Jadi bagi saya spirituality itu lebih above than religiosity.
Macam tu. Jadi apa yang saya fikir ni, saya selalu, oleh kerana saya ada ilmu CBT ni, saya back to CBT. Dari segi istilahnya, dari segi kejiwaan dia. Sebab tu bila saya nampak Prof ni orang yang dalam sebenarnya. Kalau saya jumpa Prof face to face tu, kita boleh bercerita lah. Sebab saya rasa, sebab tu saya cakap ilmu CBT ni sebenarnya sufi moden. Bagi saya lah, dia kejiwaan. Dan macam Prof cakap kan, kalau dalam kes-kes psikologi kan, macam mana seorang anak perempuan kena rogol dengan ayah. Kalau segi kira agama Islam, bangsa Melayu, kenapa jadi macam tu? Sebab tu Prof cakap kesedaran. Bila Prof cakap kesedaran, saya ingin kepahaman orang yang nyanyuk. Sebab dulu nenek saya ni, dia sampai satu tahap, nenek saudara lah, bila saya pergi rumah dia tanya, kau siapa? Ali. Ali mana? Ali, anak Kadir. Oh, Kadir. Dia anggur. Bila sebut Kadir, dia tahu. Pasal Kadir tu anak saudara dia, saya cucu saudara dia. Tetapi selepas 2 minit, 3 minit, dia ulang lagi. Kau siapa? Jadi bagi saya, dia nyanyuk. Jadi oposit kepada kesedaran itu adalah nyanyuk. Dan satu masa kita akan nyanyuk. Dan bila kita nyanyuk, kita nak depend pada siapa? Sebab tu saya punya kawan sekarang ada yang umur 70-an, 80-an. Saya nampak kawan saya yang 70-an, dia macam, dia tak sedar dia nyanyuk. Tapi saya sedar. Jadi saya dengan sifat kasih sayang saya ni, saya cakap, Haji, jom kita pergi training. Saya cakap, training kat mana, Ali? Training dekat Nanyos. Aku boleh pergi training ke? Kenapa tak boleh, Haji? Jomlah. Okey. Nanti kita pergi sama-sama. Saya dah tua lah, lihat saya dah 60 dah ni, boleh training. Kenapa tak boleh, Haji? Jadi, kenapa saya ajak dia pergi training? Kerana saya nak elak dia daripada nyanyuk. Dan saya nak bagi dia punya otak tu jalan. Dan kenapa? Saya kesian dengan dia sebagai seorang kawan. Dan saya satu masa nanti akan jadi macam tu juga. Jadi saya mengharapkan kawan. Cerita tengah cerita. Jom kita terang pokok. Jom kita kalau nak sembang lama. Saya kalau nak sembang lama, Prof. Banyak cerita. Yalah, nanti kita sambung lagi, ya. Kita buat first round ni, kita buat first round dulu ya. Dah ni kesimpulan daripada Abang Ali tadi, jutawan itu bukan memiliki, tapi jutawan adalah orang yang menikmati. Ya. Dan bila Abang Ali duduk pada kesedaran tu kan, here and now tu, dia orang dulu katalah, kalau bahasa orang dulu, dia jadi mulut masin tau. Mulut masin ni maksudnya apa yang kita nak, apa yang kita hajat tu cepat dapat, cepat sampai. Jadi bila kita dalam kesedaran tu, mulut kita, perbuatan kita baik-baik je. Semuanya kasih sayang, baik-baik je. Kalau orang buat jahat, kita pun cakap baik-baik je. Sebab bila kita duduk dalam kesedaran ni, dia menyatu dengan alam ni, nanti lain pula jadi kan. Jadi kita buat baik-baik je lah, terhubung dengan sifat Tuhan. Okey, terima kasih Abang Ali. Terima kasih Syari, terima kasih ucapan raya. Sebelahnya dekat skrin Diana lah ada Nora Adib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adib. Ya, selamat Hari Raya Prof. Tak nampak muka, tak seronok lah Adib. Tak ada muka. Ada muka. Tak ada muka ke ni? Tak ada. Ada, saya nampak muka Nora Adib. Kenapa dah ada muka. Tukar tengkolak jadi songkok tukar songkok. Tengkolak raya, itu Prof. Prof, nampak ke? Nampak. Okey. Nampak? Prof dah nampak Adib? Tak nampak ya. Nampak dah. Dah nampak.
Okey. Okey, nak ucapkan selamat hari raya kepada Prof dan semua kawan-kawan, Abang Ali, Yana, Fizul. Mama kasih Dr. Ros. Selamat hari raya, Maaf Zahir Batin. Pastinya masa kita belajar bersama-sama, mungkin masa session saya ada yang tertulis kata-kata yang tertulis perasaan kan, contoh-contoh yang tak sepatutnya ke, chat-chat yang tak sepatutnya tulis dekat tepi tu. Saya minta maaf banyak-banyak kepada semua. Saya sebenarnya nak share lah sebab Prof kata nak bagi peluang untuk share kan. Pada Ramadan baru-baru ni, bagi saya antara Ramadan yang bermakna lah, seperti mana yang Prof dan kawan-kawan tahu, husband saya tiba-tiba telah Terlep. Terputus. kali tangkap. Tiba-tiba terleft. So, macam mana? Chairman? Kita pergi ke Abang Nanoken dululah. Nanti dia sambung balik. Kita sambung balik Puan Nora. Okey. Kita sambung Puan Nora. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Prof, Dr. Wasni, Mayana, Abang Ali. Abang Nanoken nampak muka tak? Nampak muka? Nampak? Nampak. Okey. Saya nak ucapkan selamat raya, Maaf Zahir Batin pada semua. Minta maaf lah kalau saya ada tulis atau buat video ada salah daripada ilmu yang kita belajar. Puan Nora nak sambung ke saya dulu ni? Puan Nora, kita bagi Abang Nanoken ni habiskan dulu, nanti bagi dekat Kak ya. Okey. So, kalau ada ajaran-ajaran yang salah ke yang tersilap tu, minta maaf lah Prof. Tak apa. Salah sama-sama kita belajar. Ya. Macam semua tahu, saya ni teruja sikit lah bila belajar New CBT ni. So keterujaan tu terbawa kan. So sebab macam bagi saya tu ilmu baru lah, ilmu kemanusiaan ni kan, ilmu orang kata ilmu logik akal lah kan. So benda ni nampak macam mudah, tapi macam bagi saya dia macam ilmu kesedaran ni baru saya dapat mencantumkan semua benda lah. Baru saya punya kognitif ni dapat besar, otak sel otak berhubung Prof. Baru memahami diri, memahami persekitaran semua lah, insyaAllah sikit-sikit. Cuma saya nak kongsi yang satu kes yang saya tengah handle sekarang ni, yang kawan nak bunuh diri tu kan, klien pertama saya lah, yang saya cuba tolong dia, bantu dia dengan Neo CBT. Masa saya tengah monitor dia lah hari-hari. So far saya dah contact dah Prof yang kaunselor mas tu, hospital tu. In case kalau keadaan dia bertambah teruk, nanti saya ada nombor dia, saya dah hubungi dia pun dalam WhatsApp dia. Dia dah bagilah nombor emergency tu. Tapi semua sekarang ni saya cuba restrukturkan pemikiran dia dululah sikit-sikit hari-hari. Sebab dia ada, saya rasa masalah utama dia sekarang ni mau macam sleep disorder. Bila dia kurang tidur, dia banyak fikir. Macam semalam contoh, dia kata dia nak tenangkan jiwa, dia tengok video-video menenangkan. Saya kata tidur lebih baik daripada tengok video. Sebab saya rasa dia banyak fikir kan, dalam fikiran dia banyak. Bila orang dalam kesakitan ni, dia tak mesti dia sakit. Saya kata dia sakit ni, dia tak rasa dia sakit kan, dia rasa dia normal. Tapi itulah, bila saya tengok keadaan dia berdasarkan distorsi yang kita belajar kat Neo CBT tu, Noradina ada tu. So bila kita belajar distorsi dengan teknik-teknik tu, baru saya nampak lah dia punya gap dia lah. So sekarang ni saya cuba bagi dia monitor ready, bagi dia homework. Macam tadi saya share tadi, dia tulis, saya suruh dia lukis HTP tu Prof. HTP. Kalau tengok dia punya pokok tu memang kabur Prof. Maknanya dia, bagi saya lah, yang saya faham, yang saya belajar dengan Prof, dia kata
saya rasa dia punya masa depan tu dia tak sure macam mana. Dia tak ada matlamat yang jelas kan. So jadi saya cuba susunkan dah. Saya tanya dia apa yang dia minat, saya bagi dia input lah. Memang tak senang juga sebab dia dah lama sakit tu. So dia selalu counter negatif lah kan. So saya cuba pusingkan balik lah. Saya cuba restrukturkan balik bagi dia positif. Itulah yang klien pertama saya cuba. Saya cuba guna Neosecurity lah. Percubaan latihan. Betul. Tapi saya cuba ni lah. Saya cuba update lah. Kalau ada sebab nampak macam ada okey, ada perubahan ada sikit. Tapi nanti saya umumkan lah kalau ada significant improvement lah. Cuma saya kena belajar macam mana nak menepis. Sebagai terapis ni susah juga Prof. Sebab kita jumpa orang yang negatif kan. Sebab tu saya respect kaunselor-kaunselor ni. Sebab you akan dikelilingi oleh ramai orang negatif untuk mencari paduan. So untuk mula-mula tu kita kena jarakkan diri tu. Itu yang penting tu. Kan Prof kan? Dia panggil apa menepis energi negatif klien tu ataupun self care ni dia berbeza-beza mengikut terapis. Nanti Hafizul akan jumpa cara tersendiri yang paling baik macam mana untuk kontrol energi diri tu supaya tak terjejas. Mayana, macam mana cara Mayana kontrol energi diri? Okey, nak tahu? Okey. Dalam NLP dia ada satu presupposition ataupun andaian dia yang nothing and nobody can affect me negatively. Tak ada siapa, tak ada apa yang boleh memberi kesan negatif pada kita. So saya relate dengan pernah dulu dalam TV ada iklan Safi Shaila. Shampoo Safi Shaila yang shampoo untuk orang bertudung tu kan. Dia ada orang dia masuk dalam bol yang bergolek-golek atas air tu. Dia masuk dalam bol tu, so bol tu betul-betul shape dia sebesar dia je. Dia bergolek sana sini, dia enjoy dalamnya. So saya imagine bola tu sebagai filter ball yang kita dekat dalam bola filter ball tu, yang masuk dalam filter ball tu setiap hari yang meresap ke diri kita adalah positif aja. Setiap masa, setiap hari yang masuk ke dalam diri kita, yang meresap ke dalam jiwa kita cuma yang positif saja. Setiap hari, setiap saat, setiap masa juga yang keluar dari diri kita, keluar. Sebab bola tu cuma ada one way filter. Masuk yang positif, keluar yang negatif. So setiap hari, setiap masa yang negatif ni keluar dari diri kita. So day by day kita jadi lebih bagus, lebih positif, dan diri kita punya negatif ni akan keluar sentiasa. Apapun kita jumpa, makhluk hantu macam mana pun klien kita ataupun sebagaimana je lah orang itu, macam-macam makhluk hantu ni banyak Prof. Kadang kita pun marah. Saya kata saya nak marah sangat dengan kamu sebabnya macam ni. Dia cakap balik, saya tak pernah jumpa orang marah saya sweet macam ni. Marah pun sweet, marah dalam kesedaran. Saya kata, dia kata saya tak pernah jumpa orang marah saya sweet macam ni. Aduh, hai. So dia macam tu, itu cara saya lah. Nothing and nobody can affect me negatively. Apapun dalam dunia ini akan ada sentiasa yang baik yang buruk. Yang terkesan pada kita, yang kita ambil pengajaran adalah yang baiknya. Yang buruknya tu kita biar dia jadi pengajaran, yang baik dia kita jadi pelajaran. So insyaAllah dia tak terkesan lah. Satu lagi yang Prof ajar formulasi kes, itu memang sangat penting. Kan Puan Nora Elina kan, kita tak seraba kepala otak kita, kita tak tidur dengan bermimpikan mereka. Jadinya apa-apa kes, kadang saya ni kita tak sempat lagi bila online kan kes tu banyak, ya Allah, hai. Saya tulis je dulu. Tulis dulu budak ni apa benda saya tulis dulu sebelum kita buat betul-betul formulasi kes lah. So dia jadi macam kita dah keluarkan, kita seolah-olah dah menjarakkan diri kita dengan kes. So kita jadi diri kita yang tenang, yang harmoni, yang damai dengan diri kita. So bolehlah enjoy kita dengan family, dengan anak-anak lah. Tak kacau lah. Itulah saya rasa yang kaunselor atau terapis yang dah lama dalam bidang ni, saya rasa dorang punya you all punya
stress management you all kena double atau triple. Maknanya berbanding orang biasa, macam normal orang biasa kan, macam orang biasa lah setakat nak manage stress je biasa kan, tapi sebab surrounding je, tapi sebab macam terapis atau kaunselor, dia akan berhadapan, dia kena bersedia berhadapan dengan ramai orang yang tak tahu makhluk hantu kan. So you all kena macam saya pun kena bersiap sedia, kena tingkatkan positif tu, orang kata biar lebih, supaya bila kita jumpa orang negatif tu, kita bagi sikit positif kan. Tapi macam Prof kata, Prof tak habis. Saya kadang-kadang bila saya rasa alamak dah macam habis ni, dah macam habis ni, so relax sekejap lah kan, bertenang dulu, kumpul balik positif. Bila dah rasa kuat balik, baru berhadapan balik kan. So nak kekalkan momentum tu memang banyak, saya rasa banyak ada orang kata perkara-perkara yang kena buat untuk tambah positif lah, kena belajar lagi lah macam mana nak energy kena kan? Selalu bateri tu kena charge selalu. Bateri tu kena charge selalu telefon kan. Tapi dah Prof lah Yalah, nanti kalau selalu share dalam grup pun dia akan bantu juga, kawan-kawan akan support. Dia macam kata Mahyana tadi sangat itu satu kaedah macam bubbling teknik dalam NLP tu kan. Jadi kalau dalam mindfulness dengan Yosemite tu, kita duduk pada untouchable lah tu. Ya, kesedaran tu I am untouchable. So tidak ada sesuatu pun yang boleh menyentuh saya tanpa keizinan saya sendiri. Ya, dan bila untouchable tu, kalau siapa-siapa terapis kena selalu ingat kita ada dua cerita lah. Ya. Yang pertama adalah cerita klien, yang kedua adalah cerita kita. So jangan sekali-kali masuk dalam cerita klien. Cerita klien kisah dia. Kisah kita adalah kisah kita. Macam baru ni saya jumpa dengan satu pakcik tu kan. Dia bagi tahu saya, dia kata kita ni kalau kita kenal tu, kalau kita belajar mengenal belajar tentang Tuhan, kita menyucikan diri, dia kata hidup kita akan susah, hidup kita akan sengsara, kita akan banyak ujian. Pakcik dah alami ini sebagainya kan. Saya diam, saya angguk saja, tapi dalam hati saya kata itu cerita engkau. Itu cerita engkau, bukan cerita aku. Cerita aku selagi aku kenal Tuhan, selagi aku dekatkan dengan Tuhan, selagi aku cuci hati, aku akan makin mudah, makin senang, makin tenang, makin makmur. Itu cerita aku. Cerita engkau, cerita engkau. Engkau dapat cerita tu sebab kau percaya begitu. Kan? Aku dapat cerita aku sebab aku percaya macam ini. Kasih sayang Tuhan tu. Jadi kita dengar saja, jangan masuk dalam cerita dia. Ya. Kita ada cerita kita sendiri. Cerita kita sendiri pun tak habis-habis lagi. So jangan masuk cerita orang. Cerita dah makan pun belum habis lagi, Prof. Jadi cara macam Mahyana sebut tadi, untuk mudahkan kita stopkan cerita dia tu, kita buat report atau formalize case, selesaikan, maksudnya kita dah report. So dah stop dah. Kita dah boleh tidur malam lena dah. So once kita dah terfikir-fikir, ganggu tidur malam kita, maksudnya kita dah masuk dalam cerita dia. So tak bagus. Alhamdulillah lah, lepas itu dapat tip dari Puan Nora Lina, alhamdulillah lah. Dapat jarakkan sikit lah. Thank you Puan Nora. Tadi dengan Prof punya nasihat dalam grup tu, saya dah dapat mula-mula tu struggle sikit lah, tapi sekarang ni dah tak kisah dah problem itu, dah jarakkan. Dan saya nak bagi tahu lah, nanti Pak Raya saya jumpa sesuatu yang menarik lah untuk Neo CBT ni, yang Mas Salih buat CBT. Dia ada satu software yang menarik lah. Nanti kita share bila dah sedia, saya share dengan Prof dulu, tengok adanya kebersanan. Dia macam konsep dia macam satu lebih kurang lah yang saya faham Prof. Dia konsep satu virtual reality, satu virtual terapis kan, ke depan, katalah nama dia Neo kan, dia virtual terapi ke depan, tapi belakang dia semua terapi yang betul. Maknanya bila klien dia berhadapan dengan Neo, sebenarnya dia bukan berhadapan dengan satu orang, dia berhadapan dengan ramai orang dekat belakang dia. So tapi dia guna teknik ni, yang ni dia tengok pada dasar criticality lah. Kalau
Kalau krisis, dia akan refer pada yang psikiatris yang hospital apa semua lah. Tapi kalau macam level-level permulaan beginning tu, baru start tu, so far manageable lah. So ada beberapa aplikasi lah saya tengok memang menarik lah. Dia pakai chatbots. Dia pakai robot je untuk respon. Dia macam kita berborak dengan dalam WhatsApp, tapi respon dia yang canggih lah. Malaysia belum ada lagi, Prof. Saya cari belum ada. Kalau macam tu, dia macam AI tu bagus tu. AI. Memang AI, Prof. Memang AI. Dia, tapi yang bagus dia guna CVT. Memang dia guna dari nama-nama lain lah. Macam dia guna journaling, dia guna apa? Dia guna, first dia kenal pasti distorsi dulu kan. Lepas tu dia bagi jawapan automatik. Kalau orang tu tanya kan, so saya faham, I understand your ni. Tapi ayat-ayat dia macam seolah-olah kita berborak dengan manusia lah. Tapi bila kita tanya, are you human? Dia kata, no, I'm just robot. Dan if you want to talk to my creator, dia kata, you apa, nanti dia bagi pada page lain, dia ni lah, dia akan bagi channel. Dia macam untuk screening dululah, screening awal, lepas tu baru baguslah, sangat menarik. Memang apa, saya cuba kajilah. Sekarang saya dalam research space lah, research untuk yang sesuaikan untuk kita, dengan kita. Untuk Neo CBT lah, saya gunakan untuk Neo CBT lah. Terbaik. Kita doakanlah Hafizo berjaya. Nanti kita boleh cakap dengan Siri je, iPhone. Hello Siri. Guna chatbot je. Ni nama dia Neo. Hello Neo. Hello Neo. Aduh, yang saya share tu, yang ada tak dalam perasan tak yang saya share dalam WhatsApp tu? So banyak ayat-ayat English tu daripada chatbot tu. So dia dah ada skrip dia. Kan? Dia dah ada standard skrip. Skrip tu memang apa, template dah. Memang dia dah tahu dah, orang kata macam ni, dia jawab macam ni. Orang kata dia bagi macam ni. Itu je. So straightforward lah saya tengok. Terus kalah Fizul. Kalau dapat buat tu sangat advance tu. Sangat advance. Advance bro. Memang. So saya tengah tengok AI apa yang kita ada, yang kepakaran yang kita ada AI dekat Malaysia ni. Ada kawan saya hari tu yang kita jumpa tu, bro. Yep. Mahdi tu dia pakai AI kan. Yep. Saya tengah cerita dengan dia lah. Macam mana nak buat tu lebih kurang. Nanti bila dah ada skeleton tu, nanti saya share, dia bagi, nanti saya share dengan Prof lah. Dia punya konsep dulu lah, tengok kan. Buku daripada kita ambil Neo CBT lah sebagai model lah. First in Malaysia. Cantik. Sokong. Okay, itu saja perkongsian saya. Okay, selamat raya, Mak Azratin. Okay, terima kasih Cik Nanoken aka Cik Hafizul. Kita pergi pada Puan Nora Adi. Kita sambung balik yang tadi tu lah. Tiba je ya. Okay, sila. Sorry, tadi tiba-tiba putus. Tak tahulah apa masalah kan. Biasalah. Saya nak share, sebab tadi Prof kata kita share balik application Neo CBT ni. Okay, saya memang daripada sejak saya belajar Neo CBT dan lepas mendalami MLT dah 2 kali ni kan, saya memang paling suka total surrender lah. So, saya nak share dengan Prof Ramadan kali ni. Bagi saya amat bermakna. Sebab walaupun dalam keadaan serba kekurangan lah kan, dengan keadaan suami saya dapat juga beribadat dengan husband saya seperti mana yang dilakukan pada tahun-tahun lepas. So Alhamdulillah dapat hidupkan detik-detik, bagi saya detik-detik yang saya harapkan pada bulan Ramadan dengan apply Neo CBT ni lah Prof. Terima kasih banyak-banyak bila buat, especially yang total surrender lah. So itu yang pertama. Yang kedua, macam Cik Ali kata, memang seronok on here and now. Biasalah, macam Yana kata, kita kadang orang perempuan ni kadang rasa nak marah terus cepat aja kan. Tapi bagi saya pada kali ni first time sebenarnya raya di rumah sendiri setelah saya rasa dah lebih 20 tahun kot. Sebab tiap-tiap tahun kalau time raya mesti raya dekat rumah parents.
tahun lepas pun sebab dia dah jadi PKPB masa tu kan bersyarat dan boleh beraya, boleh mentah daerah, saya tetap balik rumah parents. So tahun ni memang tak boleh nak balik, first time raya di rumah sendiri. Of course lah, bila dah tahu nak keluar rumah sendiri, memanglah mencantikkan rumah sendiri, kemas rumah sendiri, buat suasana raya di rumah sendiri dengan lampu-lampunya, dengan kapetnya, dengan suasana yang lain kan. Jadi buka kapet balik yang bergulung lama, pengkang balik, benda-benda macam tu kan. Jadi rasa wah, memang menikmatilah semayang berjemaah, tengok anak-anak saya ramai dengan 8 orang anak, dengan husband semayang berjemaah hari raya. Saya rasa memang betul enjoy lah. Tahun depan mungkin tak akan ada saat ni lagi kan. Mungkin anak yang seorang tu dah kahwin, mungkin kalau PKP dah makin teruk, kita tak tahu macam mana. Ada yang tak dapat nak balik, tapi alhamdulillah pada kali ni semua ada. Memang betul lah menikmati here and now tu, kerana detik itu tidak akan datang kembali lagi. Abang Ali sekali je kita akan lalui. Alhamdulillah dah belajar menikmati perkara-perkara itulah. Tengok anak-anak happy. Walaupun hari tu masa raya tu ada juga rasa marah. Bila rasa marah cepat lari masuk bilik, duduk seorang-seorang kan, kena hilangkan rasa marah. Lepas tu fikir balik, kenapa lah nak marah ni. Enjoy je lah kan, walaupun tak suka kan, datangkan balik suka tu sekejap aja sebenarnya. Memanglah anak-anak ke husband ke memang akan kita akan sentiasa je terasa, tapi lupakan buang masa je ni semua. Nak layan-layan perasaan tak gembira ni. Okay, so nikmati balik detik here and now tu. Ini semua berlaku pada raya ni sebenarnya Prof. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya. Lagi satu saya suka nak share, pada bulan Ramadan itu 2 kali sebenarnya saya diberi peluang oleh TNB untuk share. Saya tak tahu kenapa sebenarnya saya lepas ada di antara bos-bos tengok webinar saya dengan Prof tu. Jadi diorang panggil pula lah saya buat sharing session instead of counselor yang buat sharing session. Tapi alhamdulillah saya suka je. So pada bulan Ramadan tu 2 kali saya berkesempatan untuk share new CBT. Of course lah, perkara yang saya share pasal I love myself dan juga pasal total surrender. Ini dua perkara yang amat memberi kesan kepada saya. I love myself tu yang saya share tu pokok cinta. Lepas tu gambar perempuan kan, yang gambar orang tu, gambar perempuan yang orang tu. And then saya share lagi satu, I love myself, adalah berkaitan dengan skrip yang saya share dengan Cik Hafizul tu lah. Pejam mata, kenapa supaya kita sayangkan diri kan. Sebab dalam tu, dalam yang mendengar tu ada yang ada macam-macam isu. Ajar diorang pejam mata, cakap saya sayang diri saya cinta diri saya. Bukan skrip tu adalah skrip I love myself, bukan skrip damaikan diri dengan alam, tak. Skrip I love myself kan, maafkan diri saya. Lepas tu last sekali dia kata I love myself. Ada yang buat tu masa session tu dia sendiri mengaku, dia kata okey, boleh buka mata, apa you all rasa. Ada yang kata saya rasa inilah pertama kali dia rasa dia cinta kat diri dia, dan juga kali pertama ada juga yang kata inilah kali pertama dia rasakan macam nak balik dah. Saya kata power je sampai terfikir nak balik. Saya macam okey, saya itulah terima kasih banyak-banyak kepada Prof dan rakan-rakan lah, sebab bila berkongsi apa yang Prof ajarkan, boleh dapat saya berkongsi, saya pun rasa gembira. Kita gembira apabila memberi kan. Saya rasa memang bahagia lah. Memanglah session tu buat waktu pagi make my day for the whole day. So itulah perkara-perkara yang saya nak kongsi lah. Terima kasih banyak-banyak kepada Prof dan kawan-kawan semua. Sharing kawan-kawan, saya tak ingat sharing siapa yang ada gambar dalam grup kita juga, yang ada buat gambar yang tunjukkan gambar kanak-kanak perempuan tu kat cermin. Myself because I am beautiful. I love myself because of macam-macam lah dia kata.
saya pun tak ingat lah. I am special. Lepas tu lalas dia tunjuk kat cermin tu I love you. I love myself because I love you. Dia tunjuk gambar, dia tunjuk diri sendiri kat cermin tu. So video tu saya tunjuk kat semua orang. Terima kasih. Saya tak ingat siapa yang share dalam kita tu. Terima kasih banyak-banyak lah. So itulah saya nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Saya rasa Cik Ali kot yang kata Hari Raya adalah hari untuk kita berkasih sayang, lupakan segala perkara-perkara yang lalu, bertepatan betul lah dengan apa yang kita belajar dalam music. Terima kasih Abang Ali. Terima kasih Abang Ali. Terus sampaikan kasih sayang tetap bermanfaat dan pasti bermanfaat kepada orang-orang yang memerlukan. Itulah namanya terhubung, kasih sayang kan. Terima kasih Nora Adib. Sangat best, sangat harmoni. Terima kasih Pak Nora Adib. Kita pergi ke seterusnya, Dr. Wan Rosni. Ucapan raya dan sharing, apa-apa nak share. Assalamualaikum semua, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Line saya macam tak berapa okey, kadang-kadang dia macam tak stable, tapi okey kot lah, boleh dengar kan saya cakap. Okey. Teruskan. Okey, macam saya pernah share sebelum ni, saya memang ada, saya bukan kaunselor dan saya belajar ni sebenarnya untuk diri saya sendiri. Saya antara orang yang saya rasa memang tak pernah celebrate raya sebenarnya. Saya tak celebrate raya sebab Hari Raya pada saya associate dia dengan rasa sedih. So anak-anak saya membesar sebenarnya diorang tak tahu raya tu apa. Kita cuma celebrate Ramadan. Diorang excited bila ada Ramadan sampai, so diorang tahu saya happy sebab saya akan masak, so diorang happy. Tapi raya tu kita tak celebrate sebenarnya. Sangat ironi tau kalau dipikirkan. Sebab apa? Saya adalah instructor kulineri. So masak-masak ni memang saya punya forte. Anak saya pernah cakap, ibu tak pernah buat kuih untuk kita. Saya ajak orang tapi saya tak pernah buat untuk anak-anak saya sendiri. So tahun ni selepas saya belajar benda, saya realise banyak benda yang saya dah ubah sebenarnya pasal diri saya lah. Saya patut sebenarnya cipta memori yang baru sebenarnya untuk anak-anak. Anak-anak saya, anak perempuan, dia orang tak tahu pun sebenarnya macam mana nak masak. Saya tak ajar. Nak buat kuih pun dia orang tak tahu. Dia orang hanya tengok gambar, saya ajar orang. Saya tunjuk ni saya ajar orang buat. Tapi saya tak pernah ajar dia orang. So tahun ni kita buat kuih. So lain lah tahun ni. Dan kerana saya husband dan sebelah saya parents, kita orang memang dah tak ada. So kita orang dah biasa sebenarnya raya di rumah sendiri. So PKP ni sebenarnya tak ada efek apa pada kita. Pada kita rasa biasa. Cuma saya perasan anak-anak enjoy bila kita masak, diorang makan, diorang macam tu lah, diorang happy. Macam tu. Cuma itulah, saya rasa lepas saya ambil kelas new CBT dengan MLT ni, dunia ni saya nampak lain. Dunia sekarang saya nampak lain. Macam Cik Ali selalu post. Kan, Cik Ali dia rajin post kat dalam tu. Saya tak rajin tapi saya merasai benda yang sama. Saya tak rajin sebab saya tak boleh nak explain benda tu dengan words. Tak tahu sebab benda tu macam terlalu dahsyat lah kot. Agaknya. Kan tak boleh nak explain benda tu tapi saya memang rasa benda tu dan seronok sebenarnya dalam grup ni sebab nampak semua orang positif. Sangat positif. Saya rasa ini antara benda yang saya perlukan sebenarnya dalam hidup ni sebenarnya. Positif sebenarnya dan kita move forward sajalah. Kita move forward. Tak payah lagi fikir benda yang lepas dan sebagainya. Tu. Saya seronok juga tadi yang Mayana share pasal bubble tu. Saya rasa itu sebenarnya benda tu. Saya ingatkan kita ni nak share pasal hari raya ke apa-apa nak saya masing-masing. Rupanya saya belajar lagi benda yang baru hari ni. Tu yang saya kata saya suka grup ni. Sangat-sangat seronok sebenarnya. Masing-masing kan dah terus bila masing-masing apply dengan cara masing-masing kan dia akan keluar lah itulah inilah macam-macam kan. Itulah betul lah. Macam saya
macam saya agak tak tahulah kan. Saya rasa ramai dalam ni adalah yang memang kaunselor. So dah biasa berhadapan dengan ramai yang orang. Ya. Salah je. Okey. Bukan. Okey, saya tak tahulah macam Cik Hafizul share kan pasal ada klien. Saya agak takut bila pada saya lah kan untuk berhadapan orang yang macam saya. Sebab saya tahu apa perasaan tu. Saya tahu. Saya sangat-sangat tahu. So setiap kali agaknya kalau saya terjumpa dengan orang yang ada masalah macam saya tu, betul-betul jadi macam saya nampak balik, dia macam jadi flashback. So saya takut. Tetapi saya nampak ilmu ni sangat berguna bila mana saya apply ini untuk pelajar saya. Saya nampak begitu ramai pelajar postgraduate especially yang buat master, PhD yang sebenarnya sangkut. Diorang tak boleh move forward. Student saya dan ramai sebenarnya kawan-kawan saya pun. Tapi saya nampak saya boleh membantu diorang lah sebenarnya. Even student saya pun 2-3 orang sebenarnya lepas saya pun tak ingat sebenarnya saya cakap apa, tapi saya ada macam share sikit lah pasal benda-benda ni yang kita belajar dekat kelas CBT dengan MLT ni. Saya nampak ada perubahan pada diorang sebenarnya. Tapi tidaklah saya menggunakan boraku segala tak, saya just cakap saja sebenarnya. Tapi saya nampak benda tu ada efek pada dia. Itu kata bagus sebenarnya ilmu ni sebenarnya. Macam Prof katalah, aplikasi terbaik, latihan terbaik dalam aplikasi dalam kehidupan seharian kan Prof? Yap, betul. Yang dengan siapa 24 jam lah. Betul. Memang saya apply untuk diri saya sendirilah. Saya nampak benda tu memang sangat ni lah. Dia itu saya katakan Prof, saya sebenarnya dah begitu lama sebenarnya saya berdoa untuk jumpa sebenarnya benda yang saya jumpa. Inilah dia. Akhirnya saya dapat apa yang saya nak tu sebenarnya. Saya memang setiap kali saya solat sebenarnya minta pada Allah sebenarnya untuk saya jumpa jalan. Untuk macam mana saya menangani masalah saya. Saya ada satu kepercayaan ni tahu. Kepercayaan mengatakan tak ada orang kadang-kadang boleh tolong kita. Kita kena tolong diri kita sendiri. Itu core belief saya sebenarnya. Core belief saya memang kena tolong diri saya. Tak boleh macam kita every time tunggu dah harapkan orang tolong. Kita kena tolong diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Saya percaya macam tu. Itu yang tak tahulah. Masa dulu-dulu saya pergi treatment dengan medication, saya jumpa saya semua tak membantu. Sebab saya rasa saya ada perasaan macam tu. Orang tak faham saya. Saya tahu diri saya. Kan? Sebab tu saya kata saya suka menyelami diri. Menyelami apa masalah saya. So bila saya ada pengetahuan ni, saya boleh selami benda tu dan okey, kita tahu ini problem, kita fix benda ni. Kan? Kita ubah benda ni. Benda ni problem. Kita tukar. Macam saya ada tendensi untuk bekerja sampai tengah-tengah malam. Dan saya tak tahu kenapa. Itu saya ingat, itu mungkin relate dengan bipolar kot. Dia perasaan tak payah tidur. Kita boleh kerja, tak payah tidur. Sebenarnya benda tu tak baik untuk kita. In the long run, benda tu memang tak baik. So saya dah ubah sebenarnya banyak benda. Sekarang saya tak ada lagi sebenarnya problem tu sebenarnya. Problem untuk berjaga waktu malam dan buat kerja. Sedangkan waktu siang tu saya tak function. Macam tu. Kan? So itulah dia. Itu meditation ya yang apa orang kata yang saya pernah cakap dulu, itu memang sangat-sangat membantu sebenarnya. Dan juga meditation bergerak kan Prof? Yep. So sekarang saya memang hari-hari buat tu. Saya cycling sambil saya dengar TED Talk ke, saya akan dengar. Saya suka benda-benda yang motivation talk kan. Benda-benda macam tu. So memang ni lah, nampak benda tu bagus lah sebenarnya untuk saya lah. Dia pun bantu saya sebenarnya. Satu hari berapa kali Dr. Wan Rosni buat tafakur hening? Selalu saya buat pagi-pagi selalu saya akan pergi cycling dulu. Biasa saya balik tengah hari tu saya buat, malam selalu saya buat. Selalu sebelum tidur saya buat. Selalu kalau sebelum tidur tu dia
apa orang kata, lagi kita tidur tu lagi nyenyak lah. Dia tak dia tak mimpi macam-macam sangat. Dia lagi elok. So problem tidur saya tak ada. Sebab tu kalau untuk orang yang ada masalah dengan mental health ni, tidur lah sebenarnya. Bila tak tidur itu yang sebenarnya kacau. Once kita dah tidur, okey. So kena pastikan diri tidur. Saya hari-hari kena bagi tahu saya kena tidur, saya kena tidur. Betul. Kalau tak kan dia akan kerja berapa hari kan dia tak boleh tidur. Dia tak nak tidur. Itulah. Tapi kan Prof, saya cakap yang saya rasa swing saya punya bipolar tu memang dah tak ada. Dah stop terus. Saya sangat happy. Alhamdulillah. Syukur. Itu dah berapa tahun saya start sebenarnya dekat tempat tu. 3-4, 3-2. Dia tak akan pergi kosong. Tak ada, sekarang dah tak ada. Dia memang pergi kosong terus. Saya dah tak rasa dah. So kalau ada benda yang datang, saya bagi tahu diri saya. Saya boleh bagi tahu diri saya. Ini benda tu. Ini masalah tu. Jom kita solve. Saya bagi tahu diri saya sendiri. Saya ada tebakan. Dr. Wan Rosni, untuk panduan saya dan practitioner lain, cuba susun teknik-teknik yang Dr. Wan Rosni faham ataupun ilmu yang betul-betul masuk dan teknik yang apply yang boleh hilangkan bipolar tu. Oh, banyaklah sebenarnya Prof. Saya ni kan jadi macam rojak. Saya ambil cucu yang mana. Tak apa. Yang paling ingat. Saya terus pakai. Tapi yang saya ingat here and now tu memang teknik memaafkan tu sangat penting. Banyak sebenarnya. Kalau nak saya bagilah susunan dia sekejap lagi. Sebab saya main ambil je. So dia macam-macam. Dia jadi macam dengan rojak. Tapi sebab kita guna sendiri, so kita tahu benda mana berkesan untuk kita, mana yang tak. Betul je. Nak apply tak? Yana ada klien yang bipolar. Nak tak praktis dengan dia? Nak apa? Nak tak praktis dengan dia? Boleh. Kalau nak, Yana boleh transfer. Yana minta izin klien tu dulu. Yana transfer klien tu dekat Dr. Wan Rosni. Allah, saya rasa saya tak boleh kot nak handle tu nanti. Kalau nak, saya boleh bagi. Sebab sendiri pun sama, bila kita ada pengalaman yang sama, macam Yana share dengan klien yang pakai pacemaker juga tapi hidup sangat negatif. So Yana share, Yana pakai pacemaker tapi hidup Yana macam orang yang double superpower gitu kan. Kononnya lah mengarut. Okey. Sama juga bila kita pernah contohnya Dr. Rosni ada bipolar, lepas tu kita apply sesuatu dalam hidup kita yang menjadikan hidup kita ni wow, kita rasa ada perubahan ke arah yang positif. Mungkin itu juga inspirasi yang Allah bagi dekat kita, satu hidayah yang kita sebenarnya boleh manfaatkan ilmu tu bukan untuk kita je, untuk orang yang senasib dengan kita. Mungkinlah kan mana tahu. Mungkin lah. Boleh, actually boleh je. Tapi saya agak takut dah lagi. Saya boleh share, saya takut apa yang saya buat. Cuma satu benda yang saya perhati tengok daripada grup yang ramai-ramai mental illness, satu je saya perasan. Sebenarnya kan orang mental illness ni, kita sebenarnya takut apa tahu? Kita sebenarnya takut untuk keluar daripada Prof panggil terowong kan? Terowong. Saya tak gelar benda tu terowong. Saya gelar benda tu lubang hitam. Daripada dulu. Saya gambarkan benda tu lubang hitam. So once dia jatuh, kita memang tak boleh keluar. Dia jadi macam tu. Semakin hari kita jatuh semakin dalam. Itu perasaan saya sebenarnya. Bila saya berada di situ. So nak keluar tu, kita rasa tak boleh. Sebab tu orang semua takut. Dia jadi macam bila kita ada ubat, kita punya kebergantungan pada ubat tu sebenarnya. Nampak tak? Dengan harapan ubat tu sebenarnya akan bantu kita. Sebenarnya kita keluar daripada masalah tu. Sebenarnya benda tu tak boleh macam tu. So sebenarnya datang daripada family yang begitu ramai ada mental illness. Ini memang kami ni genetik saya kata. Saya sendiri tengok saya punya datuk skizofrenia. Daripada muda sampai ke dia tua lah, sampai dia meninggal, dia ambil ubat dia dengan begitu konsisten, tetapi dia ada cycle lah, dia akan relax.
dia akan relapse. Dan dia kalau relapse, dia akan jadi sangat violent. Sampai dia terpaksa ambil dia dan bawa dia ke hospital. Dulu dia selalu dekat Tanjung Rambutan lah. Sampai kena lock di situ paling lama 3 tahun. Sampai macam tu sekali saya punya datuk. So saya sendiri mungkin witness benda tu daripada saya kecil. Sebab tu saya mungkin saya percaya okey, ubat ni bukan penyelesaian. Saya kena tolong diri saya. Itu yang saya rasa ramai orang yang ada mental illness tidak ada. Itu kan Prof. Itu yang saya nak cakap masa kita punya sesi hari tu, saya lupa. Sebenarnya kan dia kan macam gini tau. Sepatutnya kita kena ada satu benda di tempat kita bergantung. Kita bergantung pada ubat tau. Kita sepatutnya kena ada satu tempat bergantung, iaitu tempat bergantung itu adalah Allah. Allah sebenarnya boleh tolong kita. Tak ada apa pun yang boleh tolong. Itu yang sebenarnya MLT ajar. Yang saya faham. Mungkin versi saya lah kot. Kan? Dia mesti kita kata total surrender tu. Prof. Total surrender tu, dia very important. Bukan kita surrender pada medication tau, tapi surrender pada Allah. Allah sebenarnya boleh tolong, tak ada orang boleh tolong sebenarnya. Saya bukanlah orang yang sebenarnya pandai sangat buat agama. Saya takut, saya cakap belajar agama. Saya associate agama ni dengan something yang negatif dulu. Tapi bila saya faham, kita baru tahu, oh okey, kebergantungan kita sebenarnya di situ. Bukan pada ubat, sebenarnya bukan pada doktor atau bukan pada psikiatris atau kaunselor. Mereka sebenarnya hanya membantu. Tapi at the end kita kena tolong diri kita sendiri. So saya rasa kalau untuk siapa-siapa pun yang ada mental illness, kalau dia tidak cakap benda ni pada diri dia tak akan boleh keluar daripada benda tu. So setiap kali anxiety tu datang, dia akan cakap, mana kaunselor. Instead dia cakap pada dia, okay, relax. Okay, ini trigger yang tu, itu yang saya buat pada diri saya. Trigger itu adalah yang tu. Kan, kenapa saya sedih ni, saya fikir balik, okay, tadi sebab tu, okay, tak ada apa, abaikan. So macam mana kita fix problem tu. Itu cara saya. Itu yang saya buat lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah, nampak benda tu actually berkesan pada saya tak tahu pada orang lain macam mana. Dr. Warosni, dalam mental health, bipolar antara masalah kesihatan mental yang dikatakan agak serius tau. Dan sebenarnya dia agak susah untuk dirawat walaupun dengan medication. Tapi bukan Dr. Wan Rosni seorang lah. Saya bersyukur sangat pada Tuhan. Saya dah menyaksikan ramai yang bipolar tu, yang dikatakan susah sembuh tu, dan akhirnya sembuh. Ya, betul Prof. Benda tu boleh saya rasa, cuma agak susah. Kita kena strong lah saya rasa. Kena cakap pada diri kita. Memang bipolar saya dulu memang teruk. Saya berapa kali dimasukkan ke hospital lah sebab saya rasa nak suicide. Suicide. Dan saya rasa detik paling buruk lah saya punya bipolar ni yang bagi saya betul-betul wake up call adalah bila mana saya nyaris bunuh anak saya sendiri. Saya pegang pisau masa tu, saya tengah potong ayam, saya tak ingat anak saya cakap apa. Saya rasa marah, tiba-tiba saya rasa macam saya potong dia. Saya rasa macam saya tetak dia. Lepas pada tu kan tapi saya masih duduk di situ sebenarnya. Saya tengok jap. Saya buat dia ke atau saya buat ayam? Atau saya potong ayam atau saya potong dia? Sampai macam tu sekali. So dia sampai ke tahap saya dah tak ingat, saya dah hidup, saya dah mati. Sampai macam tu sekali. Tapi macam ni lah, saya kata saya menerima bipolar ni sebenarnya dengan hati yang terbuka. Sebab apa? Bipolar ni sebenarnya dia menyalahkan diri saya. Saya tak tahu potensi tu ada pada diri saya sebenarnya. Dia ada kebaikan dan keburukan. So jangan ambil yang buruk tu. Yang baik tu sebenarnya banyak saya dapat. Saya menikmati yang baik ni. Saya sambung belajar bersama saya sebenarnya didiagnose masa saya diploma. Lama dah. Saya buat degree, master sampai PhD bersama-sama dengan bipolar tu menemani saya. Bipolar tu sebenarnya banyak membantu sebenarnya. Saya menyiapkan banyak kerja. Bipolar ni sebenarnya selalunya disebut penyakit orang-orang yang intelektual, high IQ.
Time tu lah belajar ya. Ya, betul. Sepanjang masa kalau dia jadi hypo tu, saya akan cepat. Sebab tu saya tidur dengan buku. Dengan buku nota. Sampai kan supervisor saya masa saya PhD, dia cakap apa? Saya dah student dia paling low maintenance. Dia tak payah supervise saya. Dia PhD saya habis. So itulah kan, bipolar ni bukan benda buruk lah pada saya. Dia ada negatif, ada positif. Ambil yang positif, jangan ambil yang negatif. Kan dengar cerita baik bipolar sampai boleh PhD. Tak, kadang-kadang bila kita terlalu fokus kepada benda negatif, kita tenggelam tau dengan benda tu. So kita jatuh dan jatuh lagi. So lubang tu dah kira semakin dalam. Kita yang korek lubang tu. Sebenarnya bukan orang, kita sendiri yang buat pada diri kita. Dan akhirnya bila kita duduk dalam lubang yang gelap, dia umpama tikus mondok dalam lubang yang gelap, dan akhirnya tikus ini takut kepada cahaya. Betul, betul. Itulah perasaan dia sebenarnya. Kita nak keluar tapi sebenarnya kita takut. Kita takut. Saya tengok ramai dalam group mental disorder semua macam tu. Dia macam terperangkap dalam satu loop tu. Dia panggil vicious circle lah. Loop pusing. Macam tak ada kesudahan. Sampai bila nak hidup macam tu? Saya bagi tahu diri saya lah. Sampai bila saya nak hidup macam tu? Saya tak nak hidup macam tu. Dr. Wan Rosni, cara Dr. Wan Rosni cerita sharing ni kan, saya berminat lah. Kalau boleh lah, kalau nak nanti boleh tak Mahyana jadi moderator ke? Kita buat live YouTube ke, supaya memberi cahaya kepada beratus dan beribu orang yang sakit dekat luar tu, supaya mereka dapat. Saya sokong. Boleh Prof, tapi tu dah. Bipolar untuk join sekali datang tengok lah. Dia boleh, tapi macam saya kata, saya masih ada anxiety live tu. Saya masih ni. Orang macam ni je. Nampak orang je. Saya tahu benda tu macam saya bagi tahu dia, okey, benda tu tak logik sebenarnya. Padahal saya tak ada, saya tak takut sebenarnya buat public speaking atau apa, tapi saya tak tahu kenapa live tu saya macam takut. Kita buang perkataan live lah. Kita tukarkan jadi secara langsung. Sharing. Santai. Nanti saya serahkan kepada Mahyana lah. Nanti Mahyana pandai-pandai lah, kalau pujuk, kalau nak nanti bagi tahu dan kita siapkan tarikh. Bukan Dr. Wan Rosni, saya berkecimpung banyak dengan pesakit mental health. Mereka kadang-kadang tu hilang cahaya. Mereka perlukan inspirasi. Kan bila tengok ada orang ni sembuh, baru dia terkejut, baru dia rasa sebenarnya dia boleh sembuh. Sebab cara Dr. Wan Rosni cerita tu, saya rasa macam saya pun sembuh sekali. Kan Mahyana kan? Kan Abang Ali kan? Kesedaran tu. Kalau ada bipolar boleh buat PhD, saya pun dah buat. Saya kata nak bipolar tidak. Jangan bipolar ni kebanyakannya memang orang yang high educated, dia intellectual. Sebab tu saya jumpa doktor pakar yang ada bipolar, saya jumpa pensyarah yang ada bipolar, dan engineer pun ada yang ada bipolar. Maksudnya dia kuat belajar, terutama time dia mania tu. Kan? Ya, betul. Tapi jangan buat PhD melalui bipolar lah. Buat PhD melalui cara lain lah. Kan? Sebab perjalanan tu itu cerita dia. Kita buat cerita kita. itu yang saya cakap hari tu. Buat publication, journal. Kan? Masa tiba-tiba dia datang hypo tu, saya pun banyak idea. So banyak. Jadi saya ada 6 publication. Saya punya PhD. Memang lawak kalau dipikirkan. Tapi itulah. Dia ada pun dia. Dia bagi ada sisi baiknya yang sangat baik lah. Dia ada sisi gelap juga, tapi ada sisi baik yang sangat baik. Maksudnya
manapun keadaan kita masih mensyukuri apa yang Allah bagi dekat kita. Cuma yang tak cari jalan untuk macam mana nak memulihkan, mendamaikan supaya orang sekeliling kita rasa tenang, rasa happy, bahagia dengan kita. Lagi satu kan, saya nak share pasal yang saya cakap hari tu pasal core belief. Saya mencari-cari apa core belief saya. Saya tidak, tu saya kata saya tidak ada apa kita panggil childhood yang best lah. Childhood saya memang tak best. Seperti macam saya kata tadi, saya dibesarkan di dalam family yang ada ramai mental illness. So benda tu macam memang efek kita lah sebenarnya. Tapi rupa-rupanya saya juga terjumpa sebenarnya saya ada satu core belief yang sangat hebat tu sebenarnya. Core belief yang sangat hebat tu sebenarnya itulah dia. Jangan bergantung pada orang, kena bergantung pada diri sendiri. Semua masalah boleh selesai. Itu sebenarnya cara saya hidup daripada dulu. Saya tak tahu, saya tak realise benda tu. Ada kawan saya pernah cakap. Itu sebenarnya kekuatan diri Dr. Warosni kan? Betul. Kekuatan saya. Saya tak realise benda itu tu. Itu belief. Kawan saya dia kawan saya ada cakap, dia kata dia buatlah PhD 8 tahun, tak sudah-sudah lagi. Dia kata, saya buat PhD saya hari tu part time je sebenarnya. Dan saya graduate sebenarnya cepat sebenarnya saya graduate. Apa orang kata, saya tengok apa yang saya ada dia tak ada. Oh, saya realise itulah dia. Itu juga benda sebenarnya yang keluarkan saya daripada bipolar ni kot, saya rasa. Itu dia. Core belief itu. Hebat. Nanti Mayana cari tarikh kita buat yang Dr. Warosni. Boleh nanti kita kontak arrange balik di belakang tabir. Nanti kita bawa ke depan tabir lah untuk chat santai kisah bipolar. Yep. Inspirasi. Inspirasi. Sebab kalau kita masuk grup-grup mental health ni, sorry to say lah kan, ataupun kita sembang dengan orang yang belum dapat kesedaran tu, cerita dia pusing-pusing benda yang sama je. Orang buat saya didera, saya tak puas hati dengan tu, tak puas. Dia pusing tu dalam terowong gelap tu, dalam kan. Dia tak boleh lompat untuk dapat cahaya tu. Sebab itu kalau dia dengar Dr. Warosni tu, dia akan dapat sikit inspirasi tu. InsyaAllah. Tapi betul saya dengan pengalaman saya dengan anak kan yang ada MDD tu, saya tanya dia berapa lama kakak target nak makan ubat. Dia kata ikut jalan. Kemudian bila kita kata kita patut ada target kan, macam kita kata kejap lagi ni tengah hari kita nak makan nasi ayam, kita ada target nak makan nasi ayam, sebab tu kita pergi beli nasi ayam ataupun kita masak nasi ayam. Sebab kita ada set target apa kita nak. Sama juga ubat sebagai ikhtiar. Itu bukan kata ubat tu yang menyembuhkan, itu cuma ikhtiar, sunatullah. Kita kena yakin Allah yang menyembuhkan. Ubat tu cuma cara dan alat kita je, medium dia. Menyembuhkan Allah. Jadinya dari situ bila dia set target dan sebenarnya cepat. Bila dia yakin dia sampai bila, takkan sampai bila-bila nak macam ni kan. Itu antaranya yang boleh buat dia okey lah, alhamdulillah lah. Kita pergi ke seterusnya, kita ada Puan Nora Elina. Hai Nora Elina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Jumpa besok. Beraya rumah sendiri. Kita banyak kuih kat rumah. Siapa nak bagilah alamat, kita postkan. Okey, nanti kita WhatsApp alamat ya. Ya Allah, kan main beli 3 balang, 4 balang, 5 balang, orang bagi lagi tak habis-habis. Selamat Hari Raya semua. So saya punya Hari Raya kat sini tak ada banyak beza. Cuma perbezaan dia ialah kuih tu banyak lah, tak ada orang habiskan. Sebelum ni orang datang raya kan, sekarang tak ada. Tapi rindu sikit lah tahun lepas pun kita raya dengan PKP juga kan. So
dapat jumpa sekali mak. Lepas tu lama juga, I think about 8 months tak jumpa mak. Lepas tu jumpa sekali. Lepas tu lepas ni terus sekarang PKP semula. So rindu pada mak. Tapi boleh lah nak video call tu masih boleh. Tapi tak sama kan, sebab saya ni anak mak. So kalau duduk depan mak, makan maknya rendang gitu kan, nak ngada-ngada, nak manja-manja tu tu best lah. Tapi for now apa yang ada, we make full use of it lah. Syukurlah dengan apa yang ada sekarang, Alhamdulillah. So saya rasa pengalaman saya yang paling berharga sejak jumpa dengan Neo CBT tu ialah kelas sebulan tu actually sangat-sangat membantu mengatur hidup saya semula. Because sebelum ni saya burn out sebelum ni. I think about 10 years ago saya burn out selama 3 tahun. 3 tahun saya tidak berfungsi akibat terlalu penat dan jiwa saya jadi kosong. Sebab saya realise saya kerja untuk orang lain and I always do a good job. Apa yang saya dapat saya akan buat yang terbaik. Saya akan berikan segala-galanya. Tak tidur, tak apa, tak kisah. Tak jumpa keluarga, tak apa, tak kisah. Tak dapat raya, tak apa, tak kisah. Apa semua letak tepi. Janji kerja. So bila kerja pun ambil lagi part time, buat ni, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, buat tu. So saya punya self care tu hilang. So saya cuma ada satu tujuan saja. So jadi bila dah selepas 3 tahun saya burn out tu, now saya lebih memahami apa itu self care. Jadi kebanyakan dalam posting-posting saya pun saya banyak mengutarakan. Nora Alina, mungkin kena bagi penjelasan sikit apa simptom burn out tu supaya ramai orang tahu. Burn out tu pada mulanya kita rasa macam kita superhero. Boleh buat semua benda. Semua benda kita rasa kita boleh capai dan kita boleh mencapai. Dan itu adalah salah satu sebab saya boleh burn out. Sebab saya boleh mencapai semua benda yang saya nak capai. Saya boleh mempengaruhi semua orang yang saya nak pengaruhi. Saya boleh jual apa saja saya nak jual. Dan saya boleh bawa diri saya ke mana-mana saja saya nak bawa diri saya. Jadi I very much believe in myself sampai I dah masuk sampai a bit of narcissistic lah macam tu. Macam terlalu tinggi. Saya meletakkan diri saya terlalu tinggi dan saya memberikan terlalu banyak sehingga saya burn out. So apabila saya burn out tu, saya masuk ke dalam fasa depression selama 3 tahun yang memang hidup kosong, tak ada apa-apa. Walaupun saya keluar, saya senyum, tapi dalam ni kosong. Kosong, betul-betul kosong. Tak ada apa-apa dekat dalam tu. Tak ada there is nothing that can be filled. Bagilah sejadah ke, bagi kucing ke, bagi karaoke ke, bagi apa ke, kosong. Dia tetap kosong. Sebab pada ketika tu saya lupa untuk gunakan akal. Jadi saya betul percaya pada apa yang setuju dengan apa yang Dr. Wan cakap. Kita kena bertanggungjawab kepada diri sendiri dahulu. Ambil tanggungjawab itu dulu. So at that time ketika saya burn out dan depression tu, saya banyak mencari pengaruh luar untuk memperbaiki diri saya, untuk supaya saya sembuh. Saya lupa bahawa Allah Ta'ala kurniakan kita akal, kurniakan kita naluri, kurniakan kita kasih sayang, dan kita perlu menyayangi diri kita dulu. Lepas tu baru kita boleh menyayangi orang lain. So saya banyak amalkan self-care dalam hidup saya. Dan apabila right before saya bersama dengan kelas Prof tu, saya ada dengan satu community. So community ni nama Ecology, yang mana macam saya ceritakan tu, kita ada lebih kurang 56,000 self-practitioner dan juga coaches
from all around the world dengan bermacam-macam. Ada yang pernah dengar yang hipopopomo apa tak yang tu. So ada self healing, ada pakai aura, ada cakra, ada macam-macam jenis, and semua yes. So yang itu yang wife Tony Robbins punya kan agama dia. So tapi semuanya berbalik kepada konsep tetap sama, kasih sayang. Kasih sayang tu sangat penting. So dan bila saya bermula dengan Neo CBT ni, saya paling dekat dengan hati saya ialah here and now. Sebab saya tahu antara sebab saya burn out sebab saya nak buat semua benda serentak. Kan, bila kita nak buat semua benda serentak tu, kita tak ada self care. Kita dah tak ada here and now. So now I practice apa benda yang saya buat, saya cuba berikan perhatian 100% kepada benda itu sahaja. Walaupun hanya berdiri, tengok pemandangan, cukup. Saya berhenti, saya tengok luar, saya cuba rasa angin yang sentuh kulit saya cuba rasa nafas yang masuk melalui hidung saya cuba rasa bumi yang saya berpijak. So saya cuba practice here now and practice mindfulness. So Alhamdulillah bila ikut kelas Prof setiap hari tu dia mengingatkan saya semula. Sebab kita ni belajar, ya Prof, menang belajar ke main belajar. Tapi kadang-kadang tak praktis kan. Kadang-kadang kita lupa nak praktis. So even kalau kita advise klien pun, tapi saya tak adalah hebat mana. So my coaching hours mungkin dalam baru 200 hours je kot macam tu. So tak adalah level counselor Puan Mahayana macam tu. Tidaklah. Bukanlah tiap-tiap hari punya cerita ni. So but I practice a lot of that, and saya percaya ada sebab saya bertemu dengan Prof juga kerana apabila menerima banyak klien Malaysia, Masya Allah senangnya bila kita boleh cakap dalam bahasa Malaysia dengan diorang. Because before this, dengan ecology, CBT yang saya belajar and other helping modalities, semuanya bahasa Inggeris. Jadi bila saya nak menerangkan tu balik, macam ya Allah susahnya aku nak cari perkataan ni. So jumpa khusus chef ni, khusus Prof ni, seronok lah, saya seronok. Alhamdulillah saya sangat seronok. So sekarang saya banyak bergantung kepada self-care. Dan saya selalu mengingatkan diri saya, sebab dulu bila saya mula dulu start coaching, kan kita ada satu, kita panggil ni drama triangle. So kita ada, kita sentiasa ada tiga bucu ni, ada hero, ada orang jahat dan ada victim, mangsa kan. So saya dulu selalu ingat coaching ni, coach tu adalah hero dalam semua cerita. Coach ni adalah hero yang perlu membantu mangsa untuk menangani perkara jahat yang ada dalam hidup dia. Tapi kat situ saya salah. Sebab bila berlaku hero, kita nak jadi hero ni, kita dah terlalu terbenam dalam cerita klien. So apa yang Prof ajar iaitu menjarakkan diri kita tu supaya kita lihat daripada level consciousness tu. Dia sangat berharga sebab kita bukan hero. Kita bukan hero dalam cerita sesiapa pun. Orang itu sendiri adalah hero dalam kisah mereka sendiri. Cuma dia perlu bertukar je dia punya mindset. Dia nak jadi orang jahat ke, dia nak jadi mangsa dalam cerita dia, atau dia nak jadi hero dalam cerita dia sendiri. So let them decide. Dan kita beroperasi daripada belakang. Tak tahu, tanya dekat Daddy. Okay, give me 10 minutes. I love you, bye-bye. Sorry, ada iklan. Anak cari telefon. So itulah dia. So apabila kita berfungsi daripada jauh, kita hanya berikan tools yang mereka perlukan. Dan kita tukar tools itu ikut apa yang mereka perlukan. So it's not our story at all. Dan bila dah berlaku penjarakan tu, baru seronok kita hendak membantu. Sebab kita dah tak mengambil tanggungjawab triangle tu kepada kita lagi dah. Ya, so kalau orang tu hendak pulih,
dia sendiri akan membuat pilihan untuk pulih. So, kalau orang tu tak nak pulih atau belum bersedia untuk pulih atau belum terbuka hati untuk pulih, bagilah 5 juta tools and teknik sekalipun, dia takkan boleh keluar. Jadi itu adalah antara dia dengan Allah Ta'ala. Bila dia akan dikurniakan semangat untuk menjadi lebih baik. Itu bukan tanggungjawab kita. So yang itu sangat membantulah untuk saya detach diri daripada cerita klien. So saya seronok sangat bila dengan Prof 1 bulan tu tiba-tiba habis macam okey, nasib baik lepas ni ada MLT, boleh binge. Boleh MLT pula lepas ni untuk tengok gerakan mantu, insyaAllah. Dan nanti kita buat MLT level 2 pula. Oh yeah! Sangat looking forward to it. Yeah, insyaAllah. So itulah perkongsian saya, and it's very very nice to be. So selepas apa Nora Ailina menjarakkan diri tu kan, aku bukan diriku kan, aku bukan cerita tu kan. So kita boleh bantu dengan lebih mudah dan kita dapat lihat klien lebih cepat berkembang dan sembuh kan. Betul. Alhamdulillah, sebab dah tak bergelumang lagi dalam cerita tu, because there will always be 1-2 klien tu yang every now and then yang kita jumpa tu yang dia menusuk sangat dalam hati. Menusuk sangat, kenapalah tak boleh nak tolong klien ni, kenapalah semua benda yang aku buat berkorban untuk dia tak jadi apa-apa pun. Macam tu kan. Tapi kita lupa tu hidup dia. Kita ada hidup kita sendiri yang kita kena jaga kan, diri kita sendiri. So I love myself lah. Aku sangat I love myself tu. Be best. Itu yang firman Tuhan dalam Quran tu. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi petunjuk walaupun kepada orang yang kamu sayang. Dan Allah lah yang tahu siapa yang mahu menerima petunjuk. Maksudnya diri dia sendiri tu, dia rendah diri, lepas tu diri dia betul-betul nak sembuh, nak cari kaedah untuk pembangunan ke diri dia kan. Tapi tugas kita pula ialah memberi sebaik mungkin kesedaran, cara yang paling baik, strategi yang paling betul, pendekatan yang paling tepat untuk dia sedar saja. Lepas tu dia sendiri akan gerakkan penyembuhan dia. Betul, insyaAllah. Kadang-kadang tu sekarang ni kita cuba tolong, tapi in the future nanti bila dia tersedar sendiri, dia akan kembali balik pada benda tu. Macam iyalah orang ni dah pernah cakap dekat aku benda ni dulu, baru sekarang dia sedar. So that's maturity lah kan. So it's okay. Apa pun kita cuba aja, it's okay. Betul. Terbaik. Terima kasih semua mendengar. Thank you so much. Selamat Hari Raya. Yana banyak share I love myself dengan student sebenarnya. Dan pun nak program diorang buat What Am I. Kata apa tajuk What Am I. So orang jadi budak-budak yang seorang jadi butterfly, seorang jadi semut. Jadi what am I? Ada yang Yana baca tu, what animal is your boss? Macam mana kan? What animal is your boss? Seronok budak-budak. Cuma satu, bila buat here and now, buat I love myself dengan student yang dengan klien, Yana selalu yang Yana share dalam sharing Prof tu kan, saya sayangkan diri saya. No. Kan diri saya, hanya saya yang mampu mengubahnya. So datanglah kaunselor dari langit pun, kalau kita sendiri tak ada inisiatif untuk ubah diri kita untuk jadi yang lebih baik, tak ada siapa pun yang boleh bantu kita. Kita lah menjawab terhadap diri kita. Cari bantuan, kita rasa perlu bantuan, cari solusi, ada solusi tu, cuma mungkin kita belum jumpa. Ataupun solusi tu sebenarnya ada dalam diri kita. Kita kena step out sikit aja, kita baru nampak jalannya
macam mana. Okey, kita bagi Prof belum buat ucapan. Prof, alamak. Okey, sila. Aduh. Okey. Okey, ada sikit lagi masa kan. Okey, terima kasih Mayana ya yang atas kasih sayang dia. Maka dia digerakkan untuk jadi koordinator dan membuat majlis hari raya secara online ya. Dan kita pun dapat menyertai dan banyak ilmu, pengetahuan dan kesedaran baru yang saya perolehi daripada setiap orang ya. Itu yang nikmatnya. Yang nikmatnya ialah kita belajar dan kita mengajar dan kita mengajar dan kita belajar. Jadi seronok sangat ya. Sebab tu bila kita renung tu tidak ada di atas, tidak ada di bawah sebenarnya. Jadi kita sama je. Jadi itu yang seronok dan kita tidak ada apa-apa kemelekatan. Jadi kita berbebas kan. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas lah kepada semua yang hadir. Dan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan sebagai manusia biasa, saya pun ada kelemahan. Ya, kadang-kadang tergelincir sekejap, sedar balik, tergelincir sekejap, sedar balik. Itulah kerja kita kat dunia ni. Kan? Sebab selagi kita ada hayat, ada jasad, makan dan minum, kita tetap manusia biasa. Itulah tandanya kita hidup. Itu tandanya kita masih ada kehidupan. Jadi dalam kesedaran sajalah. Jadi saya mohon ampun dan maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Dan semoga terus dalam kesedaran dan menikmati kehidupan lah ya. Untuk berkesedaran, kaedah yang paling mudah ialah apply lah semua pengetahuan ilmu-ilmunya yang disampaikan dalam NeoCBT, MLT. Yang mana faham, yang mana masuk tu apply lah, yang mana sempat lah kehidupan. Ya, supaya benda tu hidup dan akhirnya tumbuh buah dan tumbuh buah dan tumbuh buah. Dan akhirnya dalam buah itu akan ada benih lagi. Dan benih tu akhirnya dia akan tumbuh benih dan menghasilkan buah lagi. Sebab tu dia makin halus lagi tu. Dia makin halus. Dan kita akan dapat pengetahuan yang semakin semat. Dan kita rasa semakin yakin ya, dengan apa yang kita amalkan dan praktis sehari-hari untuk kebaikan kita dan mendapat keredaan daripada Tuhan lah dalam kehidupan ni ya. Dapat keredaan Allah SWT. Dan yang kedua, lepas kita praktis tu, kita kena selalu pulangkan balik lah. Pulangkan balik maksudnya semua itu Tuhan punya. So kunci dia jangan memiliki lah, jangan memiliki walaupun satu zarah. Ya, sebab benda ni bila kita dah faham ni, bila dah faham macam ni, dia halus tau. Benda dia sangat halus. Sebab itu bila dalam halus tu nanti, bila setan tak boleh hasut kita lagi untuk marah kan, kita dah sedar, hasad dengki kita dah sedar, maka Tuhan akan hasut kita untuk kita memiliki tu, kemelekatan tu. Kemelekatan tu maksudnya mula rasa kita punya, itu punya, ni pelajar aku, ni student aku, ni ilmu aku. Jadi kalau kita melekat kat situ nanti, kita susah nanti. Sebab tu kita jangan melekat dengan siapa-siapa. Sebab tu saya selalu ingatkan diri saya, semua pelajar tidak pernah melekat dengan saya. So semua pelajar bebas, jalan sendiri, sebarkan kasih sayang ya? Dan saya pun tak melekat dengan siapa. Jalan sendiri, sebarkan kasih sayang, teruskan penceritaan ya. Jadi kita lebih seronok. Jadi yang mengikat kita hanya satu saja, iaitu kasih sayang je. Jadi kalau ada masa, ada senang, macam Mayana buat, kita buat live Zoom kan untuk perkenalan. Lepas tu jalan sendiri, sebarkan. Dia perumpamaannya bila saya dah ajar ABC ya. Bila saya dah ajar ABC, jadi saya akan kata walaupun ABC tu sampai Z tu, mungkin saya tak cerita PQR tu. Mungkin saya tak cerita. Sebab saya tak cerita ada sebab dia. Ada alasan dia, kan? Tapi saya akan kata pada student, ilmu pengajian dah habis. Jadi jalan sendiri. Masa jalan sendiri nanti, setiap orang akan cari sendiri PQR tu. Dia akan cari sendiri. Dan bila dapat PQR tu, maka bila dia nak dapatkan kepastian, maka dia boleh jumpa, tanya. Saya kata betul ni,
kan? Jalan sendiri. Macam tu saja. Maksudnya selagi saya kata ilmu tu, kalau saya kata ilmu tu tak habis, maka dia terikat. Maka saya akan kata ilmu ni dah habis. Jadi jalan sendiri untuk peringkat ini. Peringkat lain, itu level 2, level 3, level 4 tu lain. So jelas kan? Jadi masing-masing sebarkan kasih sayang dia lah, ya. Dan satu lagi, apa yang saya nampak macam Abang Ali tu dia faham sikit kan konsep tu. Dia macam konsep dekat Palestin Israel tu kan, ya. So orang yang dalam kesedaran tu, yang diberi ilham oleh Tuhan kesedaran tu, kita dah jadi lain sikit tau, ya. Pada orang lain tu, maksudnya kita tak akan masuk dalam mana-mana cerita. Kita tak boleh masuk. Kita masuk dalam cerita tu, kita dah jadi sebahagian daripada objek tu. Jadi apa, kita tetap jadi sebagai observer saja. Kita memahati saja. Dan memahati, dan kita akan mempertimbangkan maknalisis yang mana baik, yang mana buruk, kan? Kemudian dengan kesempurnaan insan tu, jiwa kita ni kita akan memperbaiki dengan cara kita, dengan kasih sayang kita, untuk balancekan balik. Tapi tetap kita bertindak, tapi sebagai observer. Faham kan? Tapi kita bukan masuk dalam cerita tu. Kita tak boleh masuk dengan cerita dia. Sebab kita dah masuk kepada consciousness tu. Sebab tu kalau kita termasuk, cepat-cepat keluarkan balik. Benda ni kadang saya tak perlu ajar. Nanti kita faham sendiri kan. Abang Ali faham kan? Ya Prof, mula-mula tu memang kita pengaruh pasal kita baca Facebook satu-satu. Dia kacau kita juga mula-mula. Tapi bila kita ingat Prof, bila saya kena kacau, selalu Prof akan datang dalam imajinasi saya. Datang suara dia kata damai. Jadi itu yang buat saya tenang. Jadi saya cakap, wah, aku tak boleh. Jadi saya cakap aku tak boleh masuk dia orang punya cerita ni. Aku adalah apa yang aku faham dan apa yang aku tahu, kita kena berdamai. Yep. Tapi maksudnya dalam kesedaran bukan kita tak buat apa-apa. Maksudnya kita tak masuk dalam cerita Palestin, kita tak masuk cerita Israel. Tapi kita observe, kita hanya memahati dan mengamati, dan kita lihat yang mana lemah, yang mana kuat, yang mana kurang, yang mana lebih, di mana tak balance dia. Setiap satu tu ada buruk, ada baik dia. Ya. Jadi dengan kesempurnaan insan Tuhan beri tu, kita akan buat dengan tindakan kita. Dan tindakan kita ialah kasih sayang dia. Itu cara sendirilah, cara masing-masing sendiri. Mungkin kita tengok orang dah mula stres, maka kita kurangkan stres. Orang dah fikir secara tak rasional, maka kita rasionalkan balik kan, bagi balance. So dalam dunia ni kena ada banyak pilar yang bagi balance balik alam ni. Kalau tak, nanti alam ni tak balance. Itu tugas kita lah. Prof, cerdas sikit. Sama juga dengan cerita vaksin. Ada yang grup kata ambil vaksin, ada grup kata jangan ambil vaksin. Dua-dua saya dengar. Yep. Tapi saya dengar, tapi saya tak ambil. Saya tapi saya pilih yang mana yang terbaik. Jadi bila Prof keluarkan apa tips-tips bila kita berhadapan dengan COVID dan apa yang perlu kita buat, saya cakap, wah, aku ngam Prof. Saya cakap nasib baik ada orang beritahu aku macam ni. Sebab orang yang anti vaksin pun kawan baik saya. Yang suka vaksin pun kawan baik saya juga. Jadi kita duduk, kita damai kan? Ya, betul. Sebab apa Abang Ali? Sebab kita berpihak, automatik kita akan create musuh. Automatik kita dah ada pemikiran. Contohnya macam vaksin, bila kita dah berpihak kepada anti vaksin, kita akan bermusuh dengan orang pro vaksin. Bila kita masuk pro vaksin, kita akan bermusuh dengan orang yang anti vaksin. Bila kita bermusuh saja, kasih sayang tu akan terputus. Sebab tu kita observer lah, dan kita balancekan tiang-tiang alam ni supaya kekal dalam kasih sayang sajalah. Itu lebih mulia lah. Tapi jangan paksa dirilah, buat sekadar yang kita mampu. Okay. Lebihnya kita doa lah Prof ya. Doa ke, nak bagi sedekah ke, nak rasionalkan kawan kita ke, kan? Sebab kalau tak nanti alam ni tak balance, ya.
Okey? Okey. Kita dah lebih sikit berakhir, kita lebih 15 minit dah. Sebelum kita berakhir nak tanya nombor phone Dr. Warus ni. Mana satu tak nombor phone dia dekat sini? Ini projek belakang tabir nanti ni. Tak dengar, unmute dulu. Dan apa, okey Dr. nanti boleh kontak Dr. Warus ni untuk kita buat live dengan Mahyana. Kalau nak lah ya, kita tak boleh paksa kalau sudi. Maksudnya ada satu keinginan untuk share kan. Dan yang lain-lain jugalah. Yang lain-lain Nanoken ke, Cik Ali ke, Cik Nurul Alina ke, kita ada banyak masa. Kalau Dora Adib ke, kalau nak lagi nanti bagi tahulah kat Mahyana, kita buat live. 2-3 panel pun tak apa. Masih R&D kau, masih R&D. Mana tunggunya Dr. Warus ni? Nanti saya PM Pemayana. Ada nombor saya di dalam situ. Okey. Nak ada kan nomornya dalam ni? Ada nama kan? Atau saya nak bagi sekarang? Atau ada nombor. Saya apa PM. Mrs. Chairman, 1 minit boleh tak? Sorry, selalu disturb. Boleh. Okey, Prof, saya nak verify sikit. Okey, sebab bila Prof bercerita, saya pun ada kepahaman saya. Jadi apa yang Prof cerita tu, saya fahamkan mengikut kepahaman saya. Apa yang saya nak verify kan, macam Prof cakap, apa yang kita sebut, yang negatif tu dia akan masuk dalam badan kita. Dan badan kita ni automatik dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang menjadikan kita sakit. Jadi Prof buktikan dengan kisah satu makcik ni. Makcik ni dia mengadu dia sibuk, dia tak ada masa, dia letih. Jadi bila dia mengadukan Prof cakap, itulah makcik, sebab lepas pada ni makcik tukar. Saya tak sibuk, saya tak sakit. Sebab apa? Bila kita cakap macam tu, dia akan menyebabkan badan kita secara biologi akan mengeluarkan hormon-hormon yang merosakkan kita. Okey. Kepahaman saya pula, dulu ada satu saya punya guru jugalah, dia cakap sebenarnya kita punya biologi ni, dekat otak kita tu ada sebesar biji kacang, dia panggil hypothalamus. Hypothalamus ni dia adalah control room. Bila dia receive signal daripada kita, dia terima semua. Jadi kalau kita kata kita letih, kalau kita kata kita penat, jadi hypothalamus dah accept, automatically dia akan merembes, bahasa Malaysia rembeskanlah, aspirate. So ini yang menyebabkan kita sakit. Jadi saya bawa cerita kat situ, saya letak bila Prof cakap tu, saya teringat kawan saya cakap, inilah yang disebut hypothalamus kacang. Jadi yang saya nak confirm tu, apa yang saya faham tu betul ke Prof? Betul lah tu. Hypothalamus. Betul, sangat betul. Dia sangat betul. So hypothalamus ni adalah yang kawal semua deria kita, urat saraf kita untuk tindakan kita. Dan sebab itu hypothalamus ni dia tak tahu beza yang baik dan yang buruk. So apa yang kita sampaikan, dia akan bertindak sama ada baik atau buruk. Dia tak boleh sebab bagi dia baik buruk tu sama je. Jadi kita yang ada kesedaran yang kena kawal untuk hantar mesej-mesej yang baik, mesej yang buruk itu tukar kepada yang baik supaya dia mengeluarkan hormon-hormon dan rembesan yang baik untuk diri kita. Okey, terima kasih Bro. Saya pun nak belajar tu yang Puan Chairman ajar bubble tu, macam mana nak filtering tu. Kadang-kadang kita absorb negatif tu cepat berbanding dengan positif kan. Boleh ada masa nanti kita share. Macam abang kan, saya ada kawan yang dia selalu sebut pening. Pening lah panas, pening lah pedas, pening lah banyak kerja. Lepas tu kita orang saja-sajalah seronok kita cakap, Syah kau tak payah cakap pening, kau cakap cantik. Cantik lah Aisyah, kau pedas, dia pun sengit-sengit. Cantik lah Aisyah, panas. Lepas tu kan, minggu tu, sebab kita orang rapat, dia makan bersama satu office. Lepas tu kita pindah office pun kita masih rapat. Pindah department lah. Lepas tu dia realize, dia kata lepas tu dia kata, Aisyah dia tak pening lah sejak Aisyah cakap cantik. Hypothalamus. Simple aja.
Saya ada teacher taska dulu yang awal-awal, saya buka taska dulu. Dia pun selalu suka cakap pening. Pening lah, ini pening lah. Pun sama juga saya buat, tak payah cakap pening, cakap happy. Lepas tu dia kata, Puan Yana, saya dah tak pening lah. Saya rasa seronok pula bila budak-budak ni macam kerena. Saya enjoy, saya rasa seronok. Itulah sebenarnya the power of words. Apa yang kita cakap, kita hayati dan dia jadi doa untuk diri kita. Itu yang saya cakap ni. So sebenarnya abang berkesan lah. Tapi Puan Yana tak boleh guna dekat media sosial. Kalau saya kata Israel baik, nanti saya kena kecap. So kena bijaksana. Cumanya dalam sisi jahat dia, Allah nak ajar sesuatu yang baik pada kita. Kan? Pengajaran di sebaliknya ada sesuatu yang baik Allah nak ajarkan pada kita sebenarnya. Tentang sayang, perdamaian dan sebagainya. Betul, sangat betul. Okey. Alright, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Abang Nanoken. Saya ada satu soalan untuk Prof. Sorry ya. Sila. Ya, boleh. Prof, saya nak tanya yang pasal kursus ni ADHTP. Siapa yang bagi talk ni, Prof ke atau siapa ni, Cik Muhammad Razi? Okey, ADHTP tu adalah Art Drawing House 3%. Dia adalah satu terapi yang pertama sebenarnya. Dia untuk mengenal pasti masalah, potensi, bakat, apa-apa hal individu dengan cara melihat lukisan rumah pokok orang. Sangat kan? Saya rekomen pergilah. InsyaAllah saya join. Jadi lepas kita lihat apa masalah dia berdasarkan rumah pokok orang tu, baru kita mudah untuk terokai. Lepas tu baru kita boleh mudah untuk bantu dengan menggunakan NeoCBT. NeoCBT ni intervention. ADHTP tu adalah mengenal pasti masalah ataupun diagnose masalah. Siapa yang bagi talk ni, Prof ke? Saya dengan Radi. Kita bersama-sama. Kita selang-seli sebab saya dengan Radi tu pengasas bersama ADHTP tu. Okey. Saya rasa nak join kot. Bolehlah nak join untuk seronok bulan 5. Okey, lagi satu sekolah ADHTP. Lagi satu, saya rakam kita punya session kan. Sebab saya rasa banyak maklumat yang bagus. Nanti kalau diberi keizinan, saya upload dalam FB lah ya, supaya kita boleh tengok. Dan boleh Dr. Wan, boleh Dr. Wan Rosni. Manually Prof record tak ada masalah ni aja. Macam mana? Prof record manually lah pakai phone. Pakai ni. Oh okey, tak apa. Halal. Sebab dia memori, apa yang kita cakapkan tu, dia next time kita cakap dia tak sama dah. Kan? Jadi kadang benda tu kita sangat hargai lah. Setiap butir kata Cik Ali, Dr. Wan Rosni, Mahyana, Nanoken, Nora Adib semua tu, saya rasa macam butir-butir belian tu kan. Jadi nak hayati tu. Okey. Terima kasih. Kumpul lagi insyaAllah kan. Dan Prof sangat sukalah sharing-sharing santai-santai ni. Okey, terima kasih semua. Selamat Hari Raya lagi sekali. Mohon maaf Zahid Batin. Kita menghayati kan tarbiyah bulan Ramadan tu, dibawa ke Syawal, dibawa ke kehidupan kita seterusnya insyaAllah. Kita jadi lebih baik, lebih bagus, lebih menyayangi, berkasih sayang insyaAllah. Itu saja untuk slot hari ini. Rasa macam tak nak end pula. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Mahyana, lupa untuk bergambar. Bergambar. Banyak kali dah tekan pre-screen ambil gambar. Okey, semangat.